Sambungnya suratul Nisa, muka surat 99 ayat 131. Ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Alhamdulillah hadirin hadirat. Sambungnya ayat 131. Seperti mana biasa dalam surah ini, bila Allah SWT datangkan ayat ahkam, Allah SWT akan iringi dengan ayat walillahi ma fis samawati. Bukan dalam surah ni, dalam surah sebelum ni pun gitu juga. Jadi Allah Ta'ala peringat, sentiasa peringat. Asalnya ta'ah ahkam ni, kenapa kita kena ta'ah pada Allah? Sebab milik Allah belakang, kita ni milik Allah. Ini sekali lagi tengok, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia tengok ni, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala bagi tahu sebelum kamu, wahai umat Islam dan umat Nabi ni, sebelum kita ni, Allah Ta'ala bagi tahu kami telah wasiatkan pada orang yang mana diberi pada mereka kitab. Allah Ta'ala beritahu. Sebelum ni, sebelum kamu, sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala beritahu kami telah wasiatkan, kami telah datangkan ahkam pada siapa? Alladzina utul kitab, pada mereka yang mana diberi pada mereka kitab, itu Yahudi dan Nasara. Dan wa iyyakum anittaqullah, dan kamu sekarang giliran kamu. Wa iyyakum, sekarang ni kami bagi pada kamu, kami bagi pada kamu sekarang ni. Maka anittaqullah, maka hendaklah kamu bertakwa pada, jaga perintah Allah. Jaga. Nampak tak dengan ayat sebelum ni kan? Allah Ta'ala cerita kita ulama Yahudi sekali lagi supaya kita tidak masuk jatuh lubang yang sama. Wa in takfuru, tapi kalau kamu nak kufur juga, nak jadi seperti mana Yahudi juga, tak ikut perintah Allah, maka sekali lagi fa inna lillahi ma fis samawati wa ma. Sesungguhnya milik Allah belaka apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah ni wa kana Allah ghaniyan hamida. Allah Ta'ala tidak berhajat pada siapa-siapa. Allah Ta'ala ni ghani, kaya, maha kaya. Tak, orang sembah dia ke, orang tak sembah dia ke, orang ikut dia ke, tak, dia tak berhajat pada siapa, dia hamidan, dia tak terpuji. Tak, tidak jejah sikit abu. Seperti mana dalam hadis kursi kan, Nabi SAW beritahu sekiranya seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam, manusia dan jin, semua derhaka pada Allah, jadi orang paling jahat sekali, paling derhaka sekali, tidak mengurai kemuliaan Allah walaupun sezarah. Ini Allah ya. Walillahi ma, masih lagi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah belaka apa yang ada di langit
dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ada. Kemudian ugut lagi. Sya'yuzibukum. Tak. Kalau Allah Taala nak, kalau kamu tak tunduk pada Allah. Orang pilih nak derhaka seperti mana Yahudi orang sebelum kamu, kerana ikut jejak langkah mereka. Allah Taala kata, sya'yuzibukum ayyuhan nas. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh hapuskan kamu. Tak. Kemudian wa ya'ti bi akharin. Allah Taala boleh datang kaum lain. Boleh datang manusia lain. Dan wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan Allah SWT di atas perkara tersebut sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Tapi tengok, man kana yuridu thawabad dunya, siapa dia nak dunia, maka di sisi Allah ada belakang. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa dia nak dunia, tak, daripada Allah belakang. Dunia pun daripada Allah, akhirat pun daripada Allah SWT. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Taala Maha mendengar, Maha melihat. Sambung semula khitab pada kita. Oleh kerana itu, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang mana qawwamina bil qisti, sentiasa menegakkan keadilan dan syuhada'a lillah. Dan jadilah kamu ni orang yang menegak keadilan ni kerana Allah semata-mata. Kerana Allah semata-mata. Walaupun dalam menegakkan keadilan itu merugikan diri kamu, walau ala anfusikum, walaupun merugikan diri kamu sendiri, tetap kena tegak. Walaupun merugikan ibu bapa kamu, walaupun merugikan ibu bapa kamu, walaupun merugikan kaum kerabat kamu, walaupun merugikan, tengok. Dan jadilah kamu orang yang menegak kebenaran. Dia jangan terkesan yakun ghaniyan aw faqiyan fallah. Sama ada orang itu kerana kaya dia ke atau kerana miskin dia ke, maka fallahu aula biha. Perintah Allah, hukum Allah itu lebih utama lagi. Kamu terkesan. Ini kemuncaan ayat ini, ayat 135. Oleh kerana itu, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu ikut hawa nafsu dalam menegakkan keadilan. Wa in talu aw tu'ridu, sekiranya kamu berpaling, tak, sekiranya kamu pusing dan berpaling, tak sing, beta sendiri, maka fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ketahuilah bahawa Allah Taala tentang apa yang kamu buat khabir, jelas belaka. Oleh kerana itu, ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, aminu billahi wa rasul. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul. Tengok. Sebab tu ayat ya ayyuhallazina amanu ni alamat kata iman yang tidak sempurna lagi. Sebab tengok perintah-perintah semua subaiki belakang. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai beriman, berimanlah kamu dengan Allah, sentiasa tajrid iman pada Allah, pada Rasul, pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul, dan kitab yang mana diturunkan sebelum ni. Beriman belakang. Wa man yakfur billah, siapa dia kufur dengan Allah, dengan para malaikat, dengan kitab-kitab, dengan Rasul, dengan hari akhirat, maka itulah orang yang telah sesat dengan sebenar-benarnya. Adapun orang innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang mana mula nas, jangan jadi seperti mana munafik. Adapun orang yang mana beriman kemudian kufur, kemudian beriman kemudian kufur. Kalau buat lagu ni, tak. Bila beriman ni bila keuntungnya ada, bila keuntungnya tak ada, pilih kekufuran. Kemudian nampak untung dengan orang Islam, beriman pula. Kemudian bila nampak rugi ikut Islam, kufur pula. Allah Taala bagi tahu, dengan buat gini sampai satu peringkat semua sudah ada kufur. Allah Taala akan tambahkan kekufuran. Bahaya. Lam yakunillah, orang sehingga sampai peringkat lam yakunillahu liyaghfir. Dia ada kanun dia, kanun Allah Subhanahu taala. Dia bukan boleh kita boleh bijak, tak. Macam orang munafik kan, dia bijak kan. Dia ingat dia bijak. Betul Allah Taala gambarkan dari awal sifat munafik kan tak? Bila orang tegur dia bertakwa, dia kata dia nak islah, nak baiking. Dia bijak sebenarnya. Dia agama dia tak ada, dia bukan macam dengan kehidupan lain pun. Tak. Allah SWT ni kanun kesesatan, kanun hidayah dia ada dia. Dia ada kanun dia ada undang-undang dia. Seperti mana dunia ni Allah Taala buat ada undang-undang dia. Ada asbab musabbab lah. Tak, sebab musabbab. Jadi jalan hidayah, jalan sesat ni pun dia ada. Dia tak boleh kita bijak. Dunia lebih mudah lagi sebenarnya. Dunia kita boleh bijak, modify kan. Dunia tak ada masalah.
Dia perhati, nak bijak boleh. Tapi agama tak boleh. Agama tak boleh. Lama-lama kita terperangkap. Bila Allah Ta'ala tak kenal kita, kita tak nampak. Ikhtiariah yang Allah Ta'ala bagi ni bukan mutlak lah. Tak, bukan mutlak. Allah Ta'ala bagi basic. Bagaimana kita guna tu? Kita guna ikhtiariah yang Allah Ta'ala bagi. Ni Allah Ta'ala bagi. Beriman, kemudian bila dengan beriman ni jadi susah, pilih kekufuran, tak. Ni bahaya. Tak. Kita hanya amal agama ni bila agama tu bagi keuntungan pada kita. Ni sikap. Kemudian bila agama ni jejah kita tolak agama. Perintah Allah. Kita dah haka. Antara sanad selamatkan diri ke apa. Kemudian bila orang pula insaf pula, ikut pula. Kemudian bila rasa dengan sebab agama ni kita jadi susah, kita tinggal pula. Lama-lama tergelat. Lam yakunillah. Orang lagu ni Allah bagi tahu, peringkat Allah Taala tambah ke kekufuran pada dia, lam yakunillah wal yaghfir lahum. Tak, sehingga Allah Taala tidak ampun lagi dosa dia, wala lihdihum sabil. Dan Allah Taala tidak akan bimbing dia ke jalan yang lurus. Orang lagu ni munafikin lah, basyiril munafikin. Bagi berita gembira pada orang munafikin. Gapo dia berita gembira? Bagi mereka azaban alim, azab yang pedih. Siapa dia orang munafikin ni? Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya. Tengok sekali lagi. Orang yang mana jadikan orang kafir sebagai teman selain daripada orang mukmin. Sebab tu kita kata ayat dalam surah Ali Imran kan, dia naik ke atas ni belakang. Bukan kata apa? Orang yang mana jadikan orang kafir, Allah Taala beritahu janganlah orang mukmin jadikan orang kafir ni sebagai teman. Illa an tattaqu minhum tuqah. Mereka bila ada keadaan takut. Ada terjemah lagu tu kan. Jadi tengok ni ayat ni mari lagi. Ayat ni marah lagi, kemudian hari mari lagi. Jadi apa guna? Memanglah ada asal munafik ni baik dengan orang kafir, baik dengan Yahudi kerana takut lah. Kerana keadaan. Sebab tu terjemah illa anta taku minhum tuqah. Salah kalau melainkan bila kamu dalam keadaan takut, maka kamu boleh walak dengan dia secara zahir, batin tidak. Taqiyah, ajar orang mukmin pula taqiyah. Ajar orang mukmin pula sifat munafik. Jadi orang mukmin boleh amal sifat munafik pula. Batu jangan tengok ni ayat ni. Konsisten. Lepas ni sebut lagi. Tak, kemuncak dia dari surah Maidah lepas ni. Jadi ayat yang sama, larangan yang sama. Tak. Tiba-tiba dia jadi bila keadaan apa dia? Terkepit boleh. Apa tak? Kalau boleh ke? Tadi kan kita baca ayat kemarin, hok mati di badar tu. Tu kan kena takut orang kafir tu. Dia tak rela tu. Batin tak sih. Tapi zahir paksa. Kalau boleh kan? Mak anda tu masuk neraka kan? Tengok ayat. Tengok orang mukmin yang duduk di Mekah yang tidak hijrah. Kemudian dipaksa pergi ibadah. Dan mereka memang dipaksa. Tak. Mati. Allah Taala kata kepada dia, ulaika ma'wahum jahannam. Itulah orang yang masuk neraka. Masuk neraka. Sebab itu tidak tepat. Ni Allah Taala kata, alladzina, orang yang mana? Orang munafik ni lagu mana? Yang mereka jadikan orang kafir sebagai teman selain daripada orang mukmin. Ni orang munafik. Allah Taala bagi tahu. Tubasyiril munafik, bagi berita gembira kepada orang munafik. Apa dia? Bahawa bagi mereka ni azab yang pedih. Siapa dia tu? Orang yang jadikan orang kafir sebagai teman selain daripada orang mukmin. Dia agama dia bukan kefahaman. Dia suluk dia. Dia mana amalan. Tak. Kita faham molek dah, tapi amalan kita tak molek, tak jadi. Tak. Dia suluk juga. Ni. Mulut kata beriman tapi perbuatan ke apa dia? Mereka jadikan orang kafir sebagai teman. Bapa dia jadi orang kafir sebagai teman ni, tengok ni. Sebab dia mengharapkan kemuliaan. Bahawa kafir ni kelas tokai-tokai belakang ahli di Madinah ni. Orang yang mana dunia dia besar kan, dia rasa ahli dunia tu besar belakang. Sebab tu ayat bertaruna in Allah Taala kata, adakah mereka ingin kemuliaan? Mereka baik dengan orang kafir tu, jadi walak dengan orang kafir. Orang kafir sini Yahudi lah. Kerana menginginkan di sisi mereka kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan hanya di sisi Allah. Fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan ini hanya di sisi Allah.
Gapo dia hanya di sisi Allah? Hanya dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa kunut kita. Gapo doa kunut? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Doa Nabi. Ya Allah, kamu yang berdosa, orang lain tak berdosa. Fa innahu, gapo dia Allah Taala Nabi ajar pada, fa innahu la yadhillu man walai. Ya Allah, tidak akan hina orang yang dokong kamu. Wala ya'izzu man adai. Dia tidak akan mulia orang yang menentang kamu. Orang yang menentang kamu. Itu dalam kunut subuh kita. Lepas ni baca dalam semaya witir Ramadan pula kan. Bukan main. Tak kemah. Mana ada walak orang kafir? Tak, fa innahu la yadhillu man walai wa la ya'izzu man adai. Itu yang kita ikrar depan Allah SWT. Masa tu tak amin tu. Tu ikrar. Semua orang baca belakang. Allah Taala kata, ayat bertahu, adakah kamu nak kemuliaan? Kamu baik dengan orang kafir ni, jadikan orang kafir sebagai teman ni kerana mengharapkan kemuliaan. Ketahuilah kemuliaan hanya milik Allah. Hanya. Itu dengan taat perintah Allah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Sesungguhnya telah diturunkan kepada kamu panduan untuk dapat kemuliaan. Tapi kalau kamu duduk dengan mereka ni, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha, Allah Taala bagi tahu kepada orang Islam. Tak. Bila kamu dengar ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah dikufurkan, tidak disuruh, dia dipersendakan, maka fala taq'udu ma'ahum. Jangan kamu duduk dengan orang lagu ni. Tak. Ini majlis yang mana dalam majlis itu mempersendakan ayat Allah, hukum Allah. Hukum dia lagu mana? Tak. Allah SWT lari duduk. Kalau nak duduk, syarat dia apa dia? Syarat dia kena tegur. Kena tegur. Kalau tak tegur, kerana malu keadaan-keadaan tu, tak, maka tu email lemah lah. Tak, email lemah. Tapi syarat dia tak boleh. Asalnya. Allah Taala bagi tahu jangan duduk. Jangan duduk dengan redha. Kalau dia duduk, dia berbual gitu, suka-suka juga. Orang yang bersenda pun dia suka-suka juga. Ni bahaya. Tak. Mana mempersenda ke agama ni kufur. Tak. Dia orang yang dengar tu kalau reda pun kufur juga kan. Tak. Mempersenda ke agama ni satu kufur kan. Tak. Satu kufur kan. Dia orang yang dengar tu kalau setuju kita juga, dia pula tambah pula. Suka dah. Dia pun kufur juga. Sebab tu bahaya. Dan ni majlis para munafikin ni, majlis dia lagu ni, dia Yahudi dah jadi kepala bila dipersendakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bagi tahu, fala taqudu mahum. Jangan kamu duduk bersama dengan orang lagu ni sehingga mereka tukar tajuk lain. Boleh nak duduk dengan orang? Tak. Kerana urusan kerja ke apa? Sehingga tukar tajuk lain. Allah Taala kata, innakum idzam mithluhum, ni takdir dia lagu mana? Kalau kamu duduk juga dengan orang lagu ni, tak, sehingga orang makin galak lagi, tak ada rasa gapo, tak, kewujudan kamu ni, maka innakum idzam mithluhum, maka kamu pun seperti mana mereka juga. Akhirat nanti pula, innallaha jami'ul munafiqina wal kafiri fi jahannam. Sesungguhnya Allah Taala akan kumpulkan orang munafikin dan kafir ni dalam neraka, sama-sama dalam neraka. Allah Taala beritahu begitu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Sambung yang surah An-Nisa, muka surat 101. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum. Sambungnya berkenaan sifat munafik. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang munafik ini dia sentiasa perhati keadaan kamu. Adakah keadaan kamu ni bagi keuntungan pada mereka ataupun menyebabkan kerugian? Ini pandangan munafik pada orang Islam, pada Nabi dan pada sahabat-sahabat. Mana dia pandai tuntutan daripada Nabi, perintah-perintah daripada Nabi, adakah bagi keuntungan pada dia ataupun tidak? Allah Taala gambar alladzina yatarabbasuna bikum. Ini sifat wabasyiril munafikin, bagi berita gembira kepada orang munafik. Bagi mereka azab yang pedih. Ayat 138 tu. Siapa dia munafik ni? Alladzina yattakhiduna al-kafir, iaitu orang yang mana jadi orang kafir sebagai teman dia selain daripada orang mukmin. Dan mereka baik dengan orang kafir ni kerana mereka menganggap mereka akan jadi mulia, akan dapat kemuliaan. Dan ni yang kedua, alladzina yatarabbasuna bikum, sambung situ. Itu orang yang mana sentiasa berhati keadaan kamu, tunggu kena musibah. Fa in kana lakum fathum, sekiranya kamu dapat kemenangan daripada Allah,
Maka dia pergi jumpa, alam nakum ma'akum, kami pun bersama kamu juga. Kena begitu. Wa in kana lil kafirin nasibun, sekiranya orang kafir dapat keuntungan, dapat kemenangan, qalu alam nastahwid alaikum, bukankah kami yang membantu kamu? Bagi maklumat, kami bantu kamu. Wa namna'akum minal mu'minin, kami telah halal orang mukmin daripada mengganggu kamu. Allah Taala beritahu orang lagu ni tak walak pada orang kafir dengan aku Islam ni. Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Allah Taala akan buat putusan di hari akhirat nanti. Tak. Kita tak boleh buat putusan. Kita ni Allah Taala suruh apa? Suruh tegur mereka, suruh nasihat mereka macam biasa. Adapun putusan Allah SWT sendiri akan buat putusan. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Tapi ini janji daripada Allah SWT. Allah Taala beritahu tidak ada jalan bagi orang kafir untuk bagi mudarat pada orang mukmin. Allah beritahu tidak ada jalan bagi orang kafir untuk hapuskan orang Islam. Tak ada jalan. Jaminan daripada Allah. Jaminan daripada surah ni. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah Taala tidak jadikan bagi orang kafir ni apa-apa jalan. Untuk hapuskan orang mukmin tak boleh. Jaminan daripada Allah, doa Nabi doa lagi mustajab. Orang Islam ni dia jadi rosak dia ni dikalahkan kerana apa? Berkhianat di kalangan orang Islam sendiri. Berkhianatan yang dibawa ni orang Islam sendiri. Dan punca dia kerana orang munafik. Punca dia kerana orang munafik. Betul Allah SWT jelaskan kepada kita dalam surah ni. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafikin ni dia merasa bahawa dia boleh tipu Allah. Tak? Dia merasa yukhadi'un Allah. Mereka menyangka bahawa mereka ni boleh tipu Allah. Sebenarnya wa huwa khadi'un. Sebenarnya dia ditipu oleh Allah. Dan Allah Taala elok ya. Allah Taala biarkan. Dengan dia tidak taat kepada Allah SWT, dengan dia buat-buat ni, tak. Maka sebenarnya dia tipu diri mereka sendiri. Dan Allah Taala gambar lagi sifat mereka. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka ni bila bangun untuk sembahyang, maka bangun dalam keadaan malah. Nampak? Dan kalau sembahyang pun yuraunan nas. Sembahyang pun kerana suruh orang tengok dia sembahyang. Sebab tu Nabi bagi tahu dak munafik ni dia tak sembahyang subuh dengan isyak. Sebab masjid Nabi tak ada lampu, tak ada pelita. Masjid Nabi ni tak ada pelita. Pelita tidak dimasukkan lagi. Jadi tak perasan. Jadi bila tak perasan tu mereka tak hadir. Jadi kalau maghrib ke perasan lagi, zuhur asar tak mereka pergi. Dan wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak ingat pada Allah mereka sedikit saja. Mereka sedikit saja. Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada makhluk kan. Dalam hati dia ada manusia. Tak. Dalam hati dia ada makhluk. Maka sebab itulah dia semaya bukan orang, kerana makhluk juga. Ya. Sebab tu nak hilangkan sifat nifak ni, setiap orang ada kan. Maka kena perbanyakkan semaya malam, semaya sir, semaya cara sembunyi. Dan sekarang ni ada terbaik nak bulan Ramadan, mudah jadi amal jadi mudah. Maka kita latih. Kalau kita semaya, sebab tu semaya Jumaat dia tak sempurna. Dia kena semaya sunat. Semaya sunat sebab tu digalak ke semaya rumah. Ada semaya rumah. Dan semaya malam untuk imbal. Kalau tidak, nifak tu akan kekal pada kita. Kekal pada kita. Orang munafik lagu ni depan orang semaya. Tak, depan orang semaya lama-lama. Tak. Semaya sore Fatihah saja. Fatihah saja. Ini nifak. Dia sepatutnya semaya sore lebih molek lagi. Tak, patut semaya sore tu lama-lama lagi. Tak. Lama-lama lagi. Semaya depan orang ramai ringkas-ringkas. Sebab tu Nabi sudah semaya depan orang ramai ringkas-ringkas. Tak, imam bukan ringkas-ringkas. Cara sunnah. Tak. Semaya sunnah di ringkas-ringkas. Tak, ringkas-ringkas. Semaya lama-lama ni semaya tak di rumah kita. Semaya malam. Sama semaya ke sedekah ke sama. Semua ibadat-ibadat lain. Baru dia jadi seimbang. Puasa ke? Ni puasa bulan Ramadan, puasa belaka. Lepas ni puasa senyap-senyap pula. Nak puasa senyap-senyap pula.
baru dia nifaq akan cabut. Nifaq akan cabut. Allah beritahu orang lagu ni mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mudabdabin adalah kata duduk tengah. Bukan tengah juga mudabdabin ni. Bukan atas pagar. Mudabdabin ni mutaraddidin. Tak. Sekejap lain ni, sekejap lain tu. Sekejap lain ni tak nak pegang dia. Tu mudabdabin. Dia bukan orang tengah. Tak. Dia nampak Islam naik, hidup kat orang Islam. Nampak rugi kat lagi hidup orang kafir. Kena ada kerja gapo lagi orang kafir. Tak ada kerja gapo lagi orang Islam. Tak. Sebab apa mi'yar dia, kayu ukur dia dunia. Tak ada projek. Baru dia. Allah bagi tahu mudabdabin mutaraddidin baina dzalika la ilaha, di antara yang mana sekejap kau ni, sekejap kau tu, sekejap kau ni, Allah Taala bagi tahu. Amay yudlillah, siapa dia Allah Taala sesatkan, maka tidak ada jalan untuk dia dapat petunjuk. Oleh kerana itu ya ayyuhalladzina amanu wa beriman la tattakhidul kafirin. Tengok tu. Ni kali ketiga ni. Kalau kita baca turut Al-Quran daripada surah Ali Imran. Wahai orang beriman la tattakhidul kafirin awliya min dun. Wahai orang beriman, jangan kamu jadikan orang kafir ni sebagai teman selain daripada kamu. Tengok. Nak bina. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultan. Adakah kamu ingin dengan buat lagu tu supaya Allah SWT tangkap kamu dengan bukti tak kamu sudah langgar perintah dia? Mana kita dedah pada Allah di kita ni azab Allah SWT dengan kita duduk ambil orang kafir. Tak boleh buat gapo dah. Nah, Allah nak bagi tahu. Kedua, kemudian Allah Taala bagi innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang munafik ni bila masuk neraka ni fid darkil asfali minan nar. Duduk patak neraka. Syurga darajat, neraka darakat. Tingkat-tingkat ke bawah dipanggil darak. Tingkat atas darajat. Allah Taala bagi innal munafiqin, orang munafik ni dia patak neraka. Lebih teruk daripada orang kafir lagi. Lebih teruk pada orang kafir. Sebab orang kafir ni ya ikhlas. Dia tak ada nifaq. Kufur semata-mata. Tak, kufur semata-mata. Dia tak tahu tentang Islam semua. Tak sebahagian. Sebahagian. Jadi orang ni tahu dah duduk di kalangan orang Islam dah. Tahu dah tapi tak ikut sebab kerana dunia. Kerana dunia dia. Dunia terjejah. Kayu ukur dia dunia, bahaya. Walan tajida lahum nasira. Dia tidak ada bagi mereka sebagai penolong. Illa alladhi, kecuali orang yang bertaubat. Allah Taala bagi tahu. Boleh taubat. Taubat lagu mana? Wa aslahu, kena baiki, wa tasamu billah, berpegang teguh dengan perintah Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, dia ikhlas taat pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika man, itulah orang yang mana akan bersama dengan orang mukmin. Wa sawfa yu'tillahul mu'minin, ada pun orang mukmin Allah Taala akan bagi ganjaran yang sangat besar. Kemudian Allah Taala katakan ayat akhir dari juzuk ni, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Apa yang Allah Taala akan buat pada kamu? Kenapa Allah Taala nak azab kamu kalau kamu bersyukur? Dia kalau kamu beriman. Mana tak mungkin Allah Taala kata, ini cara uslub bahasa. Allah Taala ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Tak. Tidak mungkin Allah SWT akan azab kamu kalau kamu bersyukur dan kalau kamu beriman. Maknanya Allah Taala satu bahasa Allah Taala guna kan untuk jamin pada kita kan pasti tak. Kalau kamu bersyukur dan beriman dengan Allah SWT, patut Allah SWT tidak akan azab kamu. Dan wa kana Allah syakir, wa kana Allahu syakiran aliman. Dan Allah ni Maha berterima kasih. Dan Allah Taala tahu. Allah Taala tahu setiap hamba. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Kemudian ayat seterusnya ni didik tentang akhlak pula. Nifaq berkenaan dengan akhlak ni, nifaq bahagian akidah. Sebelum ni tak, nifaq bahagian akidah. Ini nifaq bahagian tak, akhlak. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala tidak suka. Allah Taala tidak suka satu orang itu tak bila buat perkara keji, perkara jahat, tak mereka menzahirkan, mengisytiharkan. Tak. Perkara jahat tak molek dah, tapi dizahirkan tu lagi Allah Taala tak suka. Perkara su, perkara jahat dibuat secara sembunyi pun Allah Taala tak suka dah. Tapi kalau diizharkan lagi Allah Taala tak suka. Siapa dia menjahatkan, cakap pai buruk tak, melalui perkataan dia ni, Allah Taala tidak suka. Tidak suka. Illa man zulim, kecuali orang yang mana dizalimi. Dia kena zahir juga, dia kena bagi tahu tentang orang yang buat keburukan pada dia tu. Untuk apa dia? Untuk keadilan diri dia kan. Untuk keadilan diri dia. Kecuali
Sebenarnya asalnya keburukan ni Allah SWT tak suka disembunyikan. Bukan suka di gembar-gemburkan. Bukan disebarkan, tak ni. Ada dia kan? Tak. Ada dia. Kecuali bila satu orang itu dizalimi. Tak, wanita akan dizalimi. Tak. Wa kana Allahu samian alim. Allah Taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini pun tentang keadilan, ciri keadilan. Tak. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa innallaha kana afwan qadira. Apa saja yang kamu nyata zahirkan kebaikan ataupun kamu sembunyikan, yang kamu buat tu, Allah SWT tahu belakang. Tak, Allah SWT tahu belakang. Tak. Maka kalau kau minta ampun dengan Allah Taala, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Sesungguhnya orang yang mana kufur dengan Allah dan Rasul. Ni kembali semula tetap ulama-ulama Yahudi. Tak. Tetap ulama ini supaya kita tak jadi lagu ni. Cuma tak sebut dia ni sebab sekarang ni bahagia kita orang Islam. Maka siapa dia ikut orang ulama Yahudi sebelum ni? Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Siapa dia kufur dengan Allah dan Rasul. Ataupun wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Tak membezakan dia. Kita tak hanya pada Allah ya. Tak, sunnah Nabi ni tak sesuai pada zaman dia. Ni. Sesuai pada zaman dia. Tak. Allah Taala uji lah. Nak kita Allah dan Nabi ni memang ujian. Tak. Jadi orang mana Allah Taala jilahkan hati dia tu setuju dengan Nabi, setuju kita Allah ni satu nikmat. Ada orang Allah Taala uji dulu ni. Dia setuju dengan Allah, dengan Islam, dengan Quran setuju. Tinggal Nabi tak setuju. Dia kira Nabi ni untuk sesuai dengan dia. Tak masuk akal. Orang 1400 tahun dulu nak sebagai panduan hidup. Cara makan ke apa, cara memakan tak sama kan? Tak sama kan? Dia ada tu. Dia ada tidak puas hati. Tidak puas hati. Sehingga dia nak bezakan yang Islam dengan Nabi ni lain. Islam ni Quran. Islam ni dia ambil kata-kata ulama apa semua. Dan Allah tengok Allah Taala bagi tahu. Wa yuriduna an yufarriqu, orang yang mana ingin memisahkan di antara Allah dengan Rasul. Dan mereka kata nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kita beriman dengan hak ni kita tak beriman. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Nak bina kefahaman baru dalam agama. Kefahaman baru. Ni kesesatan ulama Yahudi ni. Yang Allah Taala bagi tahu pada kita. Supaya tidak berlaku pada umat ni. Allah Taala kata orang lagu ni ambil sebahagian, talak sebahagian, dia setuju, tak. Dia setuju dia ambil. Kalau tak setuju dia tak ambil, ni bahaya. Tak. Sebab tu asal utama kita kena jelas Allah dulu. Tak, kita kena jelas tentang Allah dan Nabi. Perintah Allah berdasarkan ilmu Allah. Dan sunnah Nabi ini berdasarkan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat jelas. Tak, Nabi royak ni untuk Nabi tahu cara ni Allah Taala paling redha. Tak. Bila kita jelas tentang ilmu Allah SWT, tentang kudrat Allah, tentang kebesaran Allah, dia Allah ni yang bagi perintah pada kita, maka boleh kita buat keputusan. Mudah sikit. Tapi kalau kita ingat perintah Allah ni serupa dengan orang lain, tak ada rasa gapo kan tak? Maka kita akan bijak dengan otak kita, dan kita bahaya. Tak, seperti mana ayat ni Allah Taala bagi tahu, orang yang mana kufur dengan Allah dan Rasul ataupun membezakan di antara Allah dan Rasul. Ni kesesatan ulama-ulama Yahudi. Orang yang buat lagu ni Allah kata ulaika humul kafirun haqqan. Itulah orang kafir yang sebenar-benar ya. Ya bukan orang kafir ni tolak Allah tolak. Tak, tolak sebahagian jadi kafir. Ulaika humul kafirun, itulah orang kafir sebenar. Dan orang kafir lagu ni kami telah sediakan untuk orang kafir lagu ni azab yang hina. Orang yang beriman sebenarnya walladzina amanu billahi wa rasulih. Orang mukmin yang sebenar ni orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Walam yufarriqu baina ahadin, tidak bezakan di antara kita Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika sawfa yu'tihim, itulah orang yang mana dimasukkan Allah Taala bagi tahu akan dibagi pada dia ganjarannya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah SWT Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kemudian Allah Taala cerita pada kita ulama ahlul kitab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minta daripada Nabi. Yas'aluka ahlul kitab, ahlul kitab zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minta daripada kamu wahai Muhammad an tunazzila alaihim kitaban minas sama, supaya diturunkan kepada mereka kitab daripada langit. Dia nak kitab seperti mana Taurat yang Nabi Musa dapat daripada Allah SWT. Kan Nabi Musa dapat Taurat sekaligus ya, setokor. Jadi ni ulama-ulama mereka main peranan ni. Tak, buat apa tak serupa kalau benar Nabi ni sama seperti mana Nabi Musa. Tak, buat apa timur jenis macam mikir dulu ya. Tak, tanya agak. Tak nak ayat, tunggu wahyu. Tak. Ni. Jadi Allah Taala uji belakang.
Ni ujian. Tak. Jadi bagi ruai pada orang yang mana ada penyakit hati kan. Seperti mana ulama-ulama Yahudi ni. Jadi ni peluang ulama dia pusing kata dah beta ni diri ni. Dak bijak ni bijak. Tak. Ditanya dia awak suruh tanya. Jadi mereka minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala cerita kepada kita ni, yas'aluka ahlul kitab. Ahlul kitab minta daripada kamu supaya diturunkan kepada mereka sebuah kitab daripada langit. Nak setuh dengan tangan. Tak seperti mana kitab Taurat yang Nabi Musa dapat. Itu yang maklumat yang mereka dapat. Mereka jadikan kayu ukur gini. Benarnya Nabi kita ni boleh buktikan? Sebenarnya tidak. Masa mereka terima Taurat dulu pun tak boleh mai juga. Sama ya, dia degil kan. Allah Taala begitu. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Sesungguhnya Allah Taala cara Allah Taala jawab. Ni panggil dalil ke apa dia tak tahu ni panggil ni. Tak dalil anfusi. Tak. Bukan dalil akli semata-mata. Faqad sa'alu tengok Allah. Faqad sa'alu. Sesungguhnya wahai Muhammad, mereka sebelum ni telah minta daripada Nabi Musa lebih teruk daripada tu lagi. Lebih besar daripada tu lagi. Apa dia? Mereka kata pada Nabi Musa, arinallaha jahrah. Tunjukkan kami Allah dengan mata kepala kami. Kami nak tengok Allah ni. Tak, kami tak akan beriman dengan Taurat ni. Lalu fa'akhadathum as-sa'iqah bidhulmihim. Lalu Allah Taala telah timpakan azab dengan sebab kezaliman mereka. Ni Allah dah cerita pada kita. Apa cerita ni nak penutup ni surah ni apa cerita ni? Ingat semula pada kita jangan jadi seperti orang lagu ni. Ya. Selepas ayat berapa? Jangan ikut Yahudi. Selepas ayat 44. Selepas ayat 44. Mula Allah Taala cerita tentang kesesatan ulama Yahudi. Dan ni nak penutup pun Allah cerita sekali lagi. Kesesatan mereka demi kesesatan mereka supaya kita ambil iktibar umat Nabi. Pak kita kena ikut apa? Ikut kita Allah, ikut sunnah Nabi. Ikut kita Allah, ikut sunnah Nabi. Baik. Ni ujian kita. Jadi kita sekarang ni akhir zaman ni usaha dibuat daripada dulu lagi nak jauhkan kita daripada kita Allah daripada sunnah Nabi. Dan sekarang ni umat ni sudah jauh daripada kita Allah. Cakap kita tak khabar lagi. Jauh dah umat ni. Bukan jauh daripada baca belaka. Kita bagi tahu dah Rusia sanggup buat apa ni? Buat musabakah Quran. Tak, Rusia anjur. Tak, bahagian Quran. Tak. Tapi mereka tak sih apa dia? Tak sih ahkam dari ni. Tak ada ke? Dia tengok. Tak. Tak ada. Cakap kita nak tolak ansur lagi. Sampai tahap mana kita kena? Tak. Macam tak ada hubungan ke apa. Kebetulan. Mana ada kebetulan? Mana ada kebetulan? Perancangan yang dibuat begitu lama tak menjauhkan kita daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada sunnah Nabi. Dia tahu dah bila umat ni tak terkesan dengan kita Allah dengan sunnah Nabi, tak ada. Sebab umat ni bertahan ni kerana kita Allah dan sunnah Nabi ya. Tengok Allah Taala penutup pun Allah Taala ni. Ayat 34. Sebelum ayat 44 cerita tentang ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kita nampak surah kita baca ni kemudian surah An-Nisa ni. Tak. Ayat mula-mula daripada ayat pertama sampai ayat 43 ni kemudian tentang ahkam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mula-mula dari ayat ahkam Allah Taala kata wahai manusia bertakwa kepada Allah, aku buat kamu. Dia. Tengok Allah Taala mula kan dengan bagi tahu dia buat kita. Kemudian ayat lepas tu setiap ahkam wa kana Allah aliman. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana, Allah Maha mengetahui, Allah Maha. Kemudian Allah Taala bagi tahu, Allah Taala datangkan ahkam ni sebenarnya untuk tolong kamu. Untuk tunjuk pada kamu jalan hidup orang molek-molek sebelum kamu. Allah datangkan ahkam ni sebenarnya untuk bantu kamu. Allah nak supaya kamu dapat balik akhirat dalam keadaan selamat. Allah bagi tahu. Tengok bahasa pujuk. Kemudian bagi tahu lagi sembahlah Allah, ikutlah Allah. Lagi. Kemudian bagi tahu ayat 44 ni kesesatan ulama dulu. Kemudian lagu mana kita nak berpegang teguh kita Allah dengan sunnah Nabi. Kita Allah sunnah Nabi. Setara mana kita kena taat pada Allah. Walaupun perintah Allah merugikan kita pun kena taat juga. Tu. Apa taat tu orang mukmin sepatut. Habis hak tu belakang masuk semula. Serta Yahudi pula. Sekali lagi. Bulan nutup. Tengah-tengah tu cerita muna. Orang yang mana tidak mahu kita kembali pada kita Allah, tak mahu taat pada Allah dan Rasul ni siapa ni? Ni alamat nifaq. Dia kita cek. Di samping di tengah-tengah tu Allah. Tak nak ayat. Nak Allah SWT yang suruh kita tegakkan keadilan. Bagaimana ni? Dia sendiri. Bagaimana hukum dia tu? Semua dia ambil kira belakang. Apa pun keadaan. Tak. Untuk kita jadikan sebagai panduan untuk menegakkan keadilan. Sini Allah Taala dedahkan. Ahlul kitab minta daripada kamu supaya turun ke kitab Allah ni setaqa. Nak apa? Allah Taala jawab lagu mana? Mereka minta daripada Nabi Musa habis teruk lagi. Minta nak tengok Allah dengan mata kepala. Tak khabar dia. Dia ada harta banyak. Kita nak gambarkan ulama Yahudi ni tak
dengan Allah, dengan nikmat yang Allah bagi kan tak? Dia ni kerja sekolah tak buat, gua tu tak buat, gua ni kalau cikgu sekolah kan. Tak. Dah lah set dia tu set kelas dak moting macam kerja sekolah tak buat. Biasa tu di macam kosong macam. Tak. Tapi lagak dia tu bila mesyuarat perhimpunan tu macam set kelas A dapat nombor 1 belakang. Kecek tu. Jadi tak. Tinggal sikit kan sembah anak lembu. Sebagai lalu sikit ni tengok sembah pahala minta sembah pahala. Umum perintah Allah Taala saya tak tahu belakang. Tapi bila tengok Nabi Musa terima Taurat dengan tangan dengan dapat stokar tu kan tak. So ikut tak saya beriman dengan Musa nak, dia bukan setakat nak kecek dengan Allah juga, dia nak tengok Allah mata kepala juga. Dia tak kenal diri dia. Jadi Allah Taala kata mereka telah minta lebih teruk lagi sebelum ni, minta nak tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Minta nak tengok. Kemudian lepas tu Allah Taala maaf. Lepas tu mereka sembah anak lembu. Semattakhatu min ijla min ba'di ma ja'atul bayyin. Mereka telah jadikan anak lembu sebagai Tuhan selepas datang pada mereka bayyinat tu. Kemudian Allah Taala maaf lagi. Kemudian kami bagi pada Musa Taurat. Kemudian kami buat perjanjian dengan mereka dengan akad bukit Tur supaya ikut Taurat. Wa qulna lahum, kemudian kami perintah pada Allah Taala ukit khulasa sebelum ni. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Kami perintah pada mereka supaya masuk di Baitul Maqdis kan tak? Allah perintah masuk dalam keadaan sujud. Di sini Allah letak ayat ni. Mereka masuk lagu mana? Suruh masuk dalam keadaan sujud, mereka masuk ke punggung. Wa idz qulna dukhulul baba sujada, surah Baqarah. Mereka Allah Taala kata kami perintah pada mereka supaya masuk negeri itu yang Allah Taala bagi pada mereka, masuk dengan tawaduk, sepatut dengan istighfar, wa qulu hittatun dengan ucap istighfar, masuk dengan sujud, dia masuk ke punggung. Buat nganyi. Allah Taala azab dah dengan taun. Wa qulna lahum la ta'du fi sabti. Kami kata kepada mereka jangan langgar hari Sabtu, mereka langgar. Tengok Allah letak ayat ni. Tengok takdir belakang. Wa qulna lahum la ta'du fi sabti. Kami kata kepada mereka jangan langgar Sabtu, mereka langgar, kami buat jadi kera. Wa akhadna minhum mitsaqan. Kami telah buat perjanjian dengan mereka dengan perjanjian yang begitu keras sekali. Tapi langgar juga. Allah telah begitu, fa bima naqdihim mitsaqahum, dengan sebab kerana mereka sentiasa langgar perjanjian mereka dengan kekufuran mereka tentang ayat-ayat Allah SWT, hukum-hukum Allah, dan mereka telah bunuh para anbiya bighairi haq. Ucapan mereka bila Nabi dakwah mereka, hajat mereka masuk Islam, mereka kata apa? Qulubuna ghulf. Tengok. Wahai Muhammad, hati kami penuh dah, tak muak dah. Rasa kecek seluruh ayat. Ni ucapan kuih ajar. Kerana semua perbuatan mereka ni bal taba'allahu 'alaiha. Allah Taala telah kunci mati hati mereka dengan sebab kekufuran mereka, sehingga mereka tak boleh beriman melainkan sedikit saja. Wa bi kufrin, tengok Allah redah sekali, kerana kekufuran mereka kita perintah Allah, dan ucapan mereka tuduh Maryam ni dengan tuduhan yang begitu teruk sekali. Mereka tuduh Maryam alaihissalam ni sebagai seorang pelacur. Sudah kita tengok wanita yang mana Allah Taala pilih, tak? Wanita yang mana Allah Taala pilih yang begitu suci, yang Allah SWT sendiri tarbiyah kan, dan mereka boleh tuduh sebagai pelacur. Wa qaulihim inna qatalna, dia juga ucapan mereka, dakwah mereka bahawa mereka telah bunuh Nabi Isa, pesuruh Allah, dan yang sebenarnya Allah Taala bagi tahu mereka tidak bunuh dan mereka tidak salib, tapi Allah SWT buat serupa. Allah Taala buat serupa orang. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin, sesungguhnya orang yang mana berselisih berkenaan perkara ini, berkenaan dengan Nabi Isa disalib atau dibunuh ni, benar-benar berada dalam keadaan keraguan. Mereka sendiri pun begitu. Malahum bihi min ilm, dan tidak ada bagi mereka sebenarnya sebarang ilmu sebenarnya, bukan yakin benar. Mereka tibu, mereka ikut kepada zon, sangkaan semata-mata. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak bunuh Nabi Isa tu dengan yakin sebenarnya. Bal Allah Taala kata bahkan sebenarnya Allah SWT sudah angkat Nabi Isa ke langit. Wa kana Allah azizan hakiman, dan Allah maha perkasa, boleh buat lagu tu. Dia Allah Taala maha bijaksana. Kemudian Allah Taala bagi tahu ni akan datang, wa inna min ahli kitab, sesungguhnya ada di antara ahli kitab, illa la yu'minanna bihi qabla mautih, pasti Allah SWT bagi tahu akan beriman dengan Nabi Isa sebelum kematian Nabi Isa, Nah, ini selepas Nabi Isa tu, selepas Nabi Isa sebelum. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, daripada hari kiamat nanti Nabi Isa akan jadi saksi terhadap amalan mereka. Habidul minal ladzina hadu, Allah Taala bagi tahu kerana kezaliman yang dibuat oleh orang Yahudi, kami telah haramkan humul-humul makanan-makanan humul yang mana sebenarnya halal untuk mereka. Wa bisaddihim an sabilillah, dia kerana mereka telah halal orang daripada jalan Allah SWT, dah tak beriman, halal orang daripada jalan Allah. Dia juga wa akhdhihim kerana mereka ambil riba, mereka jadikan riba.
Ini kesesatan mereka yang mana kita sekarang ikut. Wa qadunuhu an, sedangkan mereka telah dilarang daripada perkara tersebut. Dan wa aklihim amwalan nas, dia mereka makan harta manusia dengan cara batin. Macam-macam sistem dia buat. Asalnya untuk makan harta manusia secara batin. Wa atadna lil kafirin minhu adzaban alima, kami telah sediakan bagi kafir di kalangan mereka ni azab yang sangat pedih. Sangat pedih. Tengok Allah SWT ni bahasa pun bunyi marah. Bahasa perkara kita baca ke tak? Tak. Terasa kemurkaan Allah SWT, kemarahan Allah Taala kepada mereka. Tujuan dia ke apa? Tujuan kita umat Nabi ni. Ni generasi baru baca ni. Jangan jadi seperti mana orang lagu ni. Tapi tu cuba tengok belakang dak. Makan harta secara batil kita buat belakang dah. Tak. Makan riba kita juga. Allah Taala haram, kita halal. Tak. Halal ni gapo kan? Sah. Kita ni orang Islam ni saing tak. Jual beli gapo dia sah. Arak sah, riba ni sah. Sah. Ni amal. Dia bukan cok halal tu jakin cok tu. Riba lah apa dia kata. Dan Menteri Keuangan tu, kok saing tu tak. Bahawa transaksi ribawi ni sah. Boleh. Tu halal. Bahaya. Dia bertanggungjawab belakang semua tu. Buat pemimpin ni bahaya ni. Dengan dia saing jadi Menteri Keuangan ke, dia saing tu tak. Semua transaksi riba ke, akaun dia belakang. Akaun dia belakang. Bahaya. Lagu mana istiar. Pada panggil orang sembahyang ajak rumah dia ke? Tak malu. Tak malu. Panggil maya ajak. Panggil Tok Lebah maya ajak. Lepas Tok Lebah tak malu juga. Bahaya. Wa akhdhihimur riba wa qadanuhu an wa aklimu amwal nas bil mal. Ayat 1 ni 2 ni. Tak. Allah Taala ambil juga. Ni ahlul kitab baik hujjah. Tengok, lakinir rasikhuna fil ilmi, tetapi Allah Taala bagi tahu ar-rasikhuna fil ilmi minhum, di kalangan ulama Yahudi. Sebab tu kita kata dalam surah Ali Imran tu kan, awal surah Ali Imran tu, war-rasikhuna fil ilmi, yang kita balah tu siapa dia war-rasikhuna fil ilmi tu kan, ayat ni, ayat nombor 7 ni. Tak. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ma ya'lamu ta'wil illa Allah war-rasikhuna fil ilmi. Macam-macam. Sebab tu kalau kita ambil ayat ni, kita buat, kita tahu atas ayat tu mata, jadi macam-macam. Sebenarnya warasikhuna fil ilmi siapa dia ni? Warasikhuna ulama Yahudi ni. Sebab tu dalam Quran ada tempat lain. 3 kali ayat ni. Ni, lakinir rasikh, tapi rasikhuna fil ilm. Siapa dia minhum? Siapa dia minhum? Min ulama, daripada ulama Yahudi. Lagu mana sifat mereka ni? Begitu juga wal mu'minuna, di kalangan mereka ada juga orang mukmin di kalangan umat Nabi ni. Yu'minu. Lagu mana ar-rasikhun? Tengok ar-rasikh. Rasikhun ni bukan tahu takwil. Ar-rasikh bukan tahu takwil. Yang tahu segala takwil ni Allah ya. Ar-rasikhun ni lagu mana? Seperti mana lahu wa rasulun yaquluna amanna bihi kullu min. Itu rasikhun. Beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasikhun sini lagu mana? Yu'minuna bima unzila ilaik. Beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Beriman dengan apa yang diturunkan sebelum ni. Wal muqiminas shalah, mereka mendirikan sembahyang. Wal mu'tunaz zakah wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ni ar-rasikhuna fil. Mudah ha? Ni rasikhuna fil. Dan ikut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Itulah mereka yang mana kami akan bagi kepada mereka ganjaran yang sangat besar. Kemudian Allah Taala bagi kepada Nabi, inna auhayna ilaik. Sesungguhnya ni nak kait kepada kita ni, bahawa agama yang kita anuti sekarang ni daripada Nabi SAW ni bukan start daripada Nabi ni, Allah Taala bagi asal lagi. Inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami wahyu kepada kamu ni Quran ni, kama auhayna ila, sebagaimana kami wahyu kepada Nuh wan nabiyyin, dan juga semua nabi-nabi selepas Nabi Nuh, sebagaimana kami wahyu pada Nabi Ibrahim, sebagaimana kami wahyu pada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan juga anak cucu dia. Wa Isa, sebagaimana kami wahyu pada Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, dan sebagaimana kami bagi pada Nabi Daud, Zabur. Sama. Ini kita punya salah silah kita ni. Itu sanak kita dari sudut apa? Dari sudut Islam, dari sudut agama ni. Begitu juga kami wahyukan pada Rasul yang kami cerita pada kamu, dan Rasul yang kami tidak cerita pada kamu. Dari antara Rasul Allah bagi kami, Allah Ta'ala telah bercakap dengan Nabi Musa secara langsung. Rusulan mubasyirin wa mundhirin. Rasul-rasul yang mana tugas Rasul ini semua apa dia? Bagi berita gembira kepada orang yang taat, bagi ancaman kepada yang derhaka. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da. Allah Ta'ala hantar Rasul-rasul ni, Allah Ta'ala bagi tahu supaya manusia tak boleh berhujjah di akhirat nanti. Ya Allah, apa tak hantar Rasulnya? Apa tak ayat kami ya? Ni.
Wa kana Allah azizan hakim. Dan Allah SWT aziz hakim. Boleh tak Allah Taala boleh buat apa dia nak buat. Tak bahawa taat Rasul Allah Taala tahu. Tak Allah Taala hakim. Lakin Allah tetapi Allah sana sendiri yang akan jadi saksi dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad. Allah Taala anzalahu bi ilmi. Tengok ni, tengok. Ini kebesaran Quran. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala sendiri jadi saksi dengan apa yang Allah Taala buat turun pada kamu Quran ni. Kemudian anzalahu bin. Allah Taala buat turun Quran ni bi ilmihi. Dengan ilmu Allah. Ilmu yang mana lautan tu. Tu ilmu Allah. Ilmu makhluk celuk tu. Tu. Berdasarkan ilmu. Wal malaikatu. Dan para malaikat menjadi saksi. Dan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang kafir yang menentang yang menghalang an sabilillah daripada jalan Allah ni. Menghalang manusia daripada jalan Allah ni, qad dallu dalalan ba'ina. Sesungguhnya mereka telah sesat yang sangat jauh. Innal ladzina kafaru wa zalamu. Sesungguhnya orang kafir yang mana menentang tak seikut ni, dia telah buat zalim, lam yakunillah. Allah Taala tidak akan ampun lagi dosa dia. Dan Allah Taala tidak akan bimbing dia jalan yang lurus kecuali tariqa jahannam khalidina fiha abada ni. Orang kafir. Bukan kafir utul kita ni, kafir di kalangan kita ni. Masuk belakang. Cara usul Allah SWT datang. Selepas diberitahu penjelasan dengan sekali, tolak juga, kufur juga. Orang kafir lagu ni Allah Taala tidak akan ampun lagi, tidak akan bimbing dia ke jalan yang lurus, melainkan jalan kena ke jahanam kekal selama-lamanya. Dia bagi Allah mudah. Tengok, wa kana dzalika 'ala Allah. Bagi Allah ni untuk masuk ke nak bakar manusia neraka, dan bagi Allah mudah. Ya ayuhan nas, ni kita pada kita, pada umat Nabi SAW, pada yang baca Quran. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akumur rasul. Telah datang pada kamu rasul ni. Tak bagi tahu belakang pada orang Mekah, pada orang Arab semua, pada kita, pada manusia. Apa hari kiamat ni, wahai manusia, qad ja'akum, telah datang pada kamu rasul, iaitu Nabi SAW, dengan bawa kebenaran daripada Tuhan kamu. Fa aminu khairan lakum, berimanlah, baik untuk kamu. Wa in takfuru, tapi kalau kamu kufur tak situnduk, maka ketahuilah milik Allah belaka apa yang di langit, apa yang dan Allah alim hakimah. Allah Taala tahu berapa tak azab, Allah Taala hakim, tak nak tahu bila nak datang ke azab tu. Kemudian khitab pada padri pula, pada ulama Nasara pula. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Melampau dari sudut mana? Dari sudut rekaat. Tak, jangan kamu melampau dalam agama kamu. Dan wala taqulu ala Allah, jangan kamu kecek guna nama Allah tanpa kebenaran. Tak, jangan kecek guna nama Allah. Bebahan pada diri lagu tu, sebab tak ada amal ma'ruf nahi munkar ditinggal kan, sehingga ulama-ulama tidak ditegur kan. Kecek macam-macam bejaan. Macam-macam gini Allah Taala suka, gini Allah Taala suka. Alhamdulillah agama kita ni bila ada ulama pandai-pandai ada ajar lagu ni tak mula ada orang kritik. Kena kritik. Ini kesesatan Nasara ni. Tak, dia ingat Allah lagu mana ni? Tak, kecek tentang Allah ni. Tak takut sikit apa? Takut ke ni? Tak, ajar gapo dia. Buat amal lagi ni, buat amal lagi ni. Tu kita nak kecek daripada pihak Allah. Kita ni siapa dia? Siapa dia? Mana boleh kecek tentang Allah SWT? Allah Taala suka, Allah Taala tak suka benda ni, kita tak boleh kecek. Tak. Kita kena dengar daripada apa? Daripada Nabi SAW ataupun daripada kita Allah SWT. Ni Allah Taala tegur ni. Jangan kamu kecek tentang Allah tanpa hak, tanpa wahyu. Sesungguhnya Allah Taala begitu, Al-Masih, Al-Masih gelar Nabi Isa ni, Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Nabi Isa ni Rasul, pesuruh Allah, wa kalimatuhu, cipta Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala telah campurkan kepada Maryam, dan wa ruh minhu, dan ruh yang daripada Allah, daripada cipta Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah jadi kata kun, jadi ni kudrat dia. Ni Allah cipta Nabi Isa alaihi salam. Fa aminu billah, maka berimanlah dengan Allah, berimanlah dengan Rasul Allah. Wala takunu thalathah, jangan kamu kata tiga dalam satu. Tak, jangan kamu kata tiga dalam satu. Trinity ni, jangan. Tak, Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan mak. Mereka dia jadi agama tu sebenarnya tak ada langsung. Ini tapi pengajaran daripada sejarah. Pengajaran kalau dibiarkan dah lama-lama pusing. Intahu khairan lakum, berhentilah kecek lagu ni, baik untuk kamu. Sebenarnya Allah ilahu wahid, Allah ni Tuhan yang esa. Subhanahu, maha suci dia. An yakuna lahu walad, bahawa dia ni miliki anak, dia tak berhajat. Tak. Sebab apa? Lahu ma fi, milik dia belaka, sama ada di langit apa yang ada di bumi. Jadi cukuplah Allah sebagai wakil. La yastanghibal masih. Bahkan Allah Taala bagi tahu Nabi Isa ni tidak ada pernah rasa sombong, rasa tidak pernah terdetik pun dalam hati baginda Isa alaihi salam rasa tak layak untuk jadi hamba Allah.
Betul. Sebab peringkat ke tak? Padri-padri ni kalau sebut Isa ni Abdullah kan, dia rasa hina. Itu perkataan menghina tu. Lagu tu. Dia rasa terhina. Allah Taala beritahu Isa alaihissalam tidak pernah pun rasa takabur, rasa sombong, an yakuna abdan, nak jadi hamba Allah. Bahkan para malaikat mukarramun semua tu hamba Allah belaka. Semua hamba Allah. Dan semua kita hamba Allah belaka. Semua hamba Allah belaka. Orang kafir pun hamba Allah. Cuma hamba Allah yang taat ataupun hamba yang tidak taat. Wa man yastankif an ibadi. Siapa dia rasa sombong daripada beribadah pada Allah, Allah Taala begitu. Rasa sakot, yastankif sakot. Kerana kesombongan itu, fa sayahsyuruhum ilaihi jami'an. Semua tu akan dikumpulkan depan Allah Subhanahu wa taala belaka sekali. Ada pun orang yang mana beriman dan beramal soleh, fa yuwaffihim ujurahum, Allah Taala akan sempurnakan balasan mereka, dan Allah Taala akan tambahkan untuk mereka daripada kurnia Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina istankafu, ada pun orang yang mana rasa sakak kerana kesombongan itu, Allah Taala akan azab mereka azab yang pedih. Wa la yajiduna lahum min dun, dan mereka tidak ada kepada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan sebagai penolong. Tidak ada untuk mereka. Ya ayuhan nas, tak khitab pada kita lagi. Mula surah ni ke ya ayuhan nas, khitab pada belakang. Ni Allah Taala guna usul ketuhanan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, telah datang kepada kamu burhanum min rabbikum, bukti daripada Tuhan kamu. Kepada kita Allah di Quran. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, dan Allah telah turunkan untuk kamu nur, cahaya yang begitu jelas sekali, kita Allah. Fa ammal ladzina amanu, ada pun mana beriman dengan Allah, wa atasamu bihi, akan berteguh dengan nur Allah, dengan cahaya Allah, dengan kita Allah ni. Orang lagu ni fa sayudkhiluhum, Allah Taala akan masukkan dia ni dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan wa fadlin, akan diberi kurnia Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim, dan Allah Taala akan bimbing dia ilaihi siratan mustaqimah, ke jalan yang lurus, Habis dekat tu. Ayat akhir ni kembali penutup tentang kalalah awal surah An-Nisa. Dan Allah Taala tinggal sini. Ini berkenaan dengan siapa dia ni? Al-kalalah sini. Al-kalalah ni siapa dia? Orang yang mati dalam keadaan tak ada mak, tak ada ayah, tak ada anak, tak ada ke-satu. Dia ada ke adik-beradik ya? Tinggal adik-beradik. Kalalah dalam surah dan awal surah ni, surah An-Nisa, adik-beradik belah mak. Adik-beradik belah mak tu bagi dia sama rata. Tak nak bagi tahu. Hak ni adik-beradik support. Adik-beradik support dia lain. Hak ni asah dah kita bagi tahu sebenarnya ayat ni ayat paling payah sekali nak faham ni. Kita tak masuk hak ni bahagian bab faraid ni. Bukan kita payah ni, seluruh ulama payah. Bahkan para sahabat pun ayat ni di antara paling payah kali ni. Sebab apa? Selepas turun ayat ni antara ayat akhir tu dari sudut ahkam. Ayat akhir tu lepas berapa bulan Nabi wafat. Mana sahabat tak ada tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam tatbik ayat ni daripada pihak Nabi ni. Sebab tu jadi hairan. Sayyidina Umar pun bila tengok Abu Bakar telah putuskan, Abu Bakar putuskan lagu mana? Kalalah ni Abu Bakar bagi tahu orang yang mana tidak ada ayah, dia tidak ada anak. Sayyidina Umar pun follow ya. Tapi tengok ayat ni, kalau kita perhati ayat ni ke tak ada pun kata tak ada ayah. Tu jadi iskal. Sebab tu dia kalangan sahabat sendiri. Lepas tu dia ada perincian lagi. Kalau adik-beradik tu semok support lagu mana? Kalau support saja lagu mana? Mok lain. Support ada adik-beradik. Sebahagian adik-beradik semok support, sebahagian adik-beradik support saja. Lagu mana? Tak ada perincian kan? Jadi ayat ni sebenarnya berbahasa dia panjang ni kitab ni. Tapi kita terima sebagai asah, Mereka tanya kamu wahai Muhammad, tentang apa tentang kalalah? Qulillah, katakanlah Allah sendiri yang akan buat fatwa ni berkenaan dengan fil kalalah. Ini murun halak. Allah Taala mana-mana orang yang mati, Allah Taala beritahu, dan laisa lahu walad, dan dia tidak ada anak. Tengok. Mana ada tak ada ayah. Laisa lahu walad. Tapi oleh kerana Abu Bakar telah tafsir lagu tu, Sayyidina Umar aku tak mikir dah, aku ikut Abu Bakar, tak berani dah nak melebihi Abu Bakar, tak berani Sayyidina Umar. Jadi kalalah ni Abu Bakar bagi tahu selepas istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, tak tahu. Tak ada contoh. Jadi Allah Taala bagi tahu mana-mana orang yang mati, siapa mati, dia tidak ada anak. Dia semua dia ada adik-beradik, ada adik. Walahu ukhtun, dia ada adik puan. Maka adik puan itu dapat separuh.
separuh. Tapi kalau ada adik lelaki, tengok wa huwa yarithuha. Kalau ada adik lelaki, maka dia mewarisi belaka. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Yakun laha walad. Kalau dia tak ada anak lah, yakun laha walad. Mana kalau hok mati tu puan, dia ada adik-beradik lelaki. Dah. Dia tak ada anak, maka dia mewarisi belaka. Mewarisi belaka. Tak serupa dengan kalalah hak awal tu. Hak awal tu lagu lain. Tak, bapa hak awal tu adik-beradik belah mak. Adik-beradik belah mak lagu lain. Tak. Ni adik-beradik belah pak. Fa in kana tathnatain, sekiranya dia ada gapo dia adik-beradik puan, dua orang, maka adik-beradik puan tu kongsi 2/3 daripada apa yang ditinggalkan. Daripada itu. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, tapi sekiranya dia ada adik-beradik lelaki ada, adik-beradik puan ada, maka sama seperti mana anak jantan anak betina. Tak. Maka orang lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Yubayyinullahu lakum, Allah Taala jelaskan untuk kamu supaya kamu tak sesat. Ni kita ambil ni semua ayat sebelum ni, semua ahkam-ahkam Allah Taala datangkan sebenarnya untuk bimbing kita, untuk faedah kita, untuk kebaikan kita. Allah Taala bagi tahu, Allah Taala jelaskan hukum-hukum dia ni supaya kamu tidak sesat, supaya kamu dapat bina kehidupan dengan sempurna. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Taala tentang segala sesuatu alim, sangat maha mengetahui. Sangat maha mengetahui. Jadi ajib ni. So, tak baca banyak kali jadi nampak lagu lain pula. Tak. Kita ingat ke surah ni semata-mata keadilan? Tak. Tajuk keadilan tu memang keutamaan dia. Tapi bila perhatikan tak, daripada ayat 144 mula sebut kita Yahudi. Tak. Nak peringat pada kita ke apa? Supaya taat. Jangan jadi seperti mana Yahudi. Jangan jadi seperti mana ahli kitab sebelum ni. Sama semula kan Yahudi daripada surah Baqarah, Ali Imran, berhenti sekejap sampai ayat 44 surah An-Nisa ni, cerita tentang ulama Yahudi. Tak. Yang mana mereka ni tak ikut wahyu Allah SWT. Dan mereka nak supaya kita pun jadi seperti mereka juga. Allah Ta'ala bagi kita. Masih ada hubungan mereka. Sebab tu kita duduk ayat lama dah. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah ni cerita tajuk utama dia tentang ulama-ulama Yahudi yang sesat. Mana tajuk utama dia. Dan Allah Ta'ala cerita masih konsisten. Cuma tegak keadilan tu memang keutama surah ni jugalah. Tak. Kelemahan kita tak boleh nak gambarkan dia. Tapi tu kita boleh tengok sendiri. Tetap boleh. Cuma daripada kerangka asal dia, kita boleh tengok kan. Bapa Allah Ta'ala tiba-tiba tak ada tanda, tak ada apa, tiba-tiba masuk cerita ulama Yahudi lagi. Apa nak ayat pada kita supaya nak peringat pada kita. Jangan jadi seperti mana mereka. Kemudian ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul mula bagi kita. Tak. Keadilan ni apa dia? Perintah Allah. Keadilan ni apa? Ikut sunnah Nabi. Dan mula Allah Taala cerita orang yang mana tak ikut Allah ikut ni orang munafik, alamat nifaq. Kemudian Allah Taala cerita ni bagaimana Sahrul orang Islam ni walak pada Allah dan Rasul ni, dan walak pada orang mukmin jujur sungguh. Tak, bila ada jemaah orang Islam ni berjihad dapat mudarat, dia rasa sedih sekali. Kalau dapat pun gembira sekali. Orang munafik bila tengok satu jemaah yang mana bila ditazkir untuk jihad, diajak untuk jihad ke tak, dia betul kumpulan tu ngelak lari, tak tersegi, mutak, tak buat alasan macam-macam. Tak, tiba-tiba kumpulan hoki tu kena musibah, aksiden, mati ke, kena tembok kat orang ke, gapo tak, dia rasa lega, mujur tak pergi. Jadi Allah Taala dah kan ni jiwa lagu ni jiwa munafik. Jadi Allah Taala betul dari surah ni bagaimana nak bina orang mukmin ni. Orang mukmin ni tak, kesusahan yang menimpa orang Islam ni tak, kesusahan bersama. Kemenangan apa? Kemenangan bersama. Itu jiwa yang sama. Kemudian tegak keadilan, Allah Taala tarik jihad. Tak, tarik jihad supaya terasa orang mukmin tu. Kenapa kamu tidak mahu jihad? Allah Taala kata, orang mukmin yang lemah-lemah tu, golongan tua-tua, kanak-kanak yang duduk dengan orang kafir tu, mereka ditindas tu. Sedangkan kamu duduk sini sama senang suka beribadat dalam majlis ilmu tu. Kena fikir tu. Tengok Allah Taala betul. Ini betul keadilan juga kan. Kita duduk cakap sebab kita lah ni tengok orang kita rahimnya, orang kita duduk di negara orang kafir tu. Tidak peduli pada agama, kita duduk dengan majlis ilmu, dia tak ada orang nak kita tak ada seragam pun. Ini tak adil sebenarnya. Mana diangkat, dibina keadilan sampai tahap gitu. Surah ni dibina pada kita. Kemudian Allah Taala jelas lagi sifat-sifat munafik lagu mana. Kata-kata munafik, dan di samping itu Allah SWT datangkan hukum-hukum dia. Semua hukum-hukum dia ni asal utama untuk tegakkan keadilan. Sehingga dalam medan perang pun keadilan. Dia tak boleh buat alasan. Tak boleh buat alasan. Tak, cerita lagi bagaimana kena tegak walaupun merugikan nama Islam itu sendiri. Orang kita buat masalah, kita tak ada cara kita tak boleh dedah kan. Kesilapan orang kita buat ni, kalau kita dedahkan menyebabkan nama Islam buruk, tak ada. Kalau kita buat salah, kena hukum salah, kena hukum salah.
Tak. Jujur semata-mata. Ni Islam. Sebab tu keadilan dia begitu terselah sekali. Tak sehingga semua sekali Allah Taala ulai kali berkenaan anak yatim, berkenaan dengan hubungan dengan isteri. Kemudian tak ayat yang kita mula-mula baca petang ni tak ayat ke 131 walillahi ma fis samawati wa ma. Bab kena tahu pada Allah, bab milik Allah belaka. Kemudian Allah telah bagi kepada kita sesungguhnya Allah bagi tahu hukum-hukum begini, syariat-syariat kami pernah bagi pada orang sebelum kamu, ulama-ulama Yahudi sebelum kamu. Tapi mereka telah sia-siakan. Wa iyyakum an kamu sekali kami bagi pada kamu. Jadi kamu kena sempurnakan. Tengok Allah Taala ugut. Siapa dia kufur, tak ikut perintah Allah, tak ikut nak jadi seperti orang Yahudi, ketahuilah milik Allah belaka sebenarnya langit bumi. Kalau Allah Taala nak, Allah Taala boleh hapuskan kamu, Allah Taala boleh ganti orang lain. Tengok Allah Taala guna bahasa gitu. Dan bagi Allah mudah ya. Allah Taala beritahu. Dia ulai lagi walillah milik Allah belaka. Milik. Kemudian Allah Taala perintah pada kita supaya tegakkan keadilan walaupun merugikan kita, walaupun merugikan keluarga kita, walaupun merugikan adik-beradik kita. Ni sifat orang dalam surah ni di samping itu. Akhir sekali cerita tentang Yahudi. Sekali lagi bagi kita tentang Yahudi supaya kita tidak masuk lubang yang sama. Maknanya kalau orang mukmin baca Quran depan gini, Allah jelas dah benar. Tapi tidak, tu tengok nanti. Tak. Kita buat Quran jadi gapo duk main muqaddam, duk baca, duk tekan dak. Dak Quran ni dia sudut tajwid ke dak. Marah benar, marah dak. Jadi Quran dia pasal gitu ya. Itu yang jadi orang kita ni terlepas. Tak. Sebenarnya bukan lagu tu. Tak. Tengok dia betulnya sepatut jelas dia perkara ni. Patut takut nak bina hubungan orang kafir patutnya. Tapi oleh kerana benda ni gaib, dia tak ada ke tak? Patut akhirat tak ada ke apa tak ada ke? Ni Allah Taala bagi tahu kepada kita. Masuk surah Maidah. Suratul Maidah. Ajib surah. Dia sudut nama surah popular kan. Al-Maidah. Maidah ni apa dia? Hidangan. Maidah ni. Maidah apa? Maidah Bani Israel juga. Sebab tu surah berkait dengan Bani Israel. Apa Bani Israel? Baqarah Bani Israel. Tak lembu-lembu Bani Israel tu. Ali Imran Bani Israel. Bani Israel. Ali Imran. An-Nisa ada. An-Nisa ni umum. Tak. Tapi Maidah Bani Israel. Maidah Bani Israel. Maidah mana? Hidangan mana? Hidangan yang diminta oleh Hawariyun. Hawari minta dengan Nabi Musa supaya turunkan hidangan daripada langit. Hidangan daripada langit minta dengan Allah Subhanahu taala. Ketika mana mereka digepung nak bunuh. Tak. Jadi Allah Taala namakan surah ni Al-Maidah. Maidah dengan makanan lah. Tak. Quran ni banyak makanan. Tak. Baqarah makanan. Ada banyak benda yang berkait dengan keperluan kita. An-Nisa, Al-Maidah makanan, Al-An'am makanan depan. Jadi ni pun ilmu belaka. Dan mukaddimah surah ni pun tentang makanan juga dulu. Surah ni kan. Ya ayyuhalladzina amanu bil uhillat lakum bahimatul an'am. Dihalal kepada kamu makan binatang ternak ke. Tak. Mula dengan makanan. Bawa makanan. Sebab makanan ni tanda kebesaran Allah, tanda kelemahan kita. Untuk kita bina hubungan kita dengan Allah. Dia tanda kebesaran Allah, dia tanda kelemahan kita. Dia benda besar. Nak bina hubungan kita dengan Allah ni bukan semata-mata kita tahu Allah jadi langit dan bumi dah. Allah tak nak bagi tu makan ni rumah kita aku buat. Makan ni rumah kita tu daripada aku. Mana kita terikat dengan Allah ni begitu sekali. Cuma kita tak ada rasa gapo. Tak. Kita tak ada rasa gapo. Ada manusia boleh sombong dengan Allah kan? Boleh sombong tak ada. Tapi dengan makan ni tak boleh sombong ni. Ngadak juga. Kalau terselah boleh puasa lagi terselah. Tak. Debel lagu mana metar sara mana pun tak makan sehari tu kan? Tak boleh. Alah. Baung kami bakar halal tak boleh ni. Tak lemah manusia. Nak tahu kelemahan manusia tengok makan ni. Nak tahu kudrat Allah tengok makan ni. Betul Allah Taala sebut dalam Quran kan? Kulillah ghairullah fatiris samawat. Katakanlah Muhammad, adakah aku nak cari Allah lain sedangkan Allah lah yang mencipta langit dan bumi, wa huwa yut'imukum, dia yang bagi kamu makan, dia tidak berhajat pada makan. Allah Taala sebut dia bagi makan. Tak. Dakwah Nabi Ibrahim pun sama juga. Siapa dia Allah? Alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskini. Allah siapa dia Allah ni? Yang jadikan aku, yang bagi hidayah pada aku, yang bagi aku makan, yang bagi aku minum. Sebab tu kena terasa. Tak. Kalau tak terasa tu kan? Tak terasa kan? Buka puasa apa ni puasa amal putih kan? Puasa puasa amal putih lepas tu puasa apa esok pula? Esok serah berhajat sungguh. Berhajat dengan Allah Subhanahu taala. Tak. Berhajat. Betapa lemahnya kita, betapa lemahnya kita. Jadi makanan ni besar. Makanan untuk kita
rasa zauq hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan dengan Allah. Sebagaimana kita rasa hubungan dengan makanan. Rasa gapo hubungan dengan makanan? Rasa berhajat ah. Rasa berhajat, rasa kena juga. Dengan Allah kita tak rasa berhajat. Ini kerana kejahilan kita, kerana zulmat yang ada pada kita. Zulmat yang ada pada kita. Jadi Allah SWT sengaja nama-nama surah pun sumpah-sumpah dalam Quran pun banyak makanan, wattin wazaitun. Kan hanya makanan. Dalam bersumpah dengan makanan. Cuma surah ni tajuk utama dia apa dia? Tajuk utama dia ni. Tajuk utama dia ayat pertama tu. Dah tahu dah kan? Ahkam-ahkam Allah belaka tadi tu, tahu dah Yahudi ni langgar semua perintah Allah Taala jelas pada kita kan. Nampak surah ni? Wahai beriman, sempurnakanlah. Jangan jadi seperti mana Bani Israel. Jadilah kamu orang mana yang menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita nak timbul, saya nak timbulkan dalam hati saya perasaan ada. Tak ada siapa boleh jauhkan kita daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rasa keutamaan. Perintah Allah Taala ni besar sebagaimana besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tengok ni berkali-kali Allah Taala perintah pada kita. Kita tengok sikit. Ya ayyuhallazina bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu wahai beriman, aufu bil uqud. Sempurnakan semua ukut-ukut yang kamu buat. Janji-janji yang kamu buat. Janji apa tu tak perintah Allah Taala ada akad dia tu. Semua sekali. Dari sudut akidah, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak semua tu semua ada akad dia. Ada akad dia. Dia Allah Taala minta orang mukmin ni kena sempurna belaka. Dia Allah Taala kata ni makmulah uhillat lakum, dihalalkan untuk kamu bahimatul binatang ternakan. Kita hajat sebut bab makan dulu. Bab makan dulu. Bab keperluan kita. Uhillat lakum bahimatul, dihalalkan untuk kamu bahimatul anam, kecuali ma yutlan, kecuali apa yang dibaca pada kamu sebelum ni. Gapo dia? Diharamkan sebelum ni gapo dia? Babi, darah yang mengalir. Ghaira muhillis say wa antum hurun. Dia bukan juga dalam keadaan kamu bukan pakai ihram. Dalam keadaan kamu pakai ihram. Tidak halal untuk kamu berburu dalam keadaan kamu tidak berburu bila kamu berada di tempat di tanah haram. Pakai ihram pula. Tak. Betul. Innallaha bapa kena taat pada Allah ni, bapa kena sempurna hukum ni tengok ni. Innallaha yahkumu ma yuri. Allah Taala boleh buat apa yang nak buat tengok. Allah yahkum ma yurid. Allah Taala boleh datangkan hukum apa dia nak. Ni Allah ya. Ni Allah ni. Hamba tadi tanya bapa gini. Bapa gini huwa fa'al. Dia boleh buat apa yang nak buat. Dia boleh buat apa nak buat. Allah. Wala yus'al wa hum yus'alun. Tengok dalam ayat dari Quran kata Allah tidak ditanya kenapa. Manusia akan ditanya. Mana yang akan ditanya? Bapa tak buat. Tak. Bapa kena buat tak. Bapa tak buat kita akan ditanya. Ya ayyuhallazina amanu wa beriman la tuhillu sya'irallah. Allah Taala bagi tahu. Wahai beriman la tuhillu sya'irallah. Jangan kamu la tunhiku. Jangan kamu ceroboh, jangan kamu langgar sya'irallah. Syiar-syiar Allah. Perintah-perintah Allah Taala besar. Perintah-perintah Allah Taala besar. Tak, semua perintah Allah Taala tak dilanggar, tapi ada perintah-perintah Allah Taala besar-besar ke tak? Itu lagi ni disebut. Jangan langgar belaka. Jangan langgar. Bagi tahu pada kita. Wala syahrul haram. Begitu juga jangan kamu langgar kemuliaan bulan haram. Kemuliaan bulan haram. Kita belajar masuk. Kita kena kenal bulan haram ni. Kita nak masuk depan ni kan. Ni bukan bulan haram ni. Bulan perang ni. Halal perang bulan ni, bulan Ramadan. Islam bagi tambah kemuliaan bulan Syaban dengan bulan Ramadan. Tak. Sebab tu kita tengok perang bulan ke? Bulan Ramadan, bulan Syawal perang. Tak. Sebab lepas bulan Syawal ke? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Lepas tu Muharram. Ni 3 bulan direct ni, bulan haram. Lepas tu Rejab. Pisah sikit bulan tu, Rejab. Ini 4 bulan haram. 4 bulan haram ni kita kena bila masuk 4 bulan dah. Kehidupan kita tak boleh macam bulan lain. Kita dengan sama isteri kita tak boleh buat macam bulan biasa. Kita sama saing tak boleh kecek macam biasa. Kita dari sudut maksiat tak boleh buat macam biasa. Tak, kita tak boleh nak jaga diri kan bulan lain dah. Bila masuk bulan haram tak. Masuk bulan haram ke tak? Tak boleh dah. Mata kena jaga, mulut kena jaga. Dia tak serupa dah tu. Bulan tu dosa tu lebih bahaya. Amalan ditingkatkan bulan tu.
Buat kebaikan ditingkatkan. Bulan tu bila masuk bulan Haram, bila masuk bulan Zulkaidah, kita tak serupa dah. Bila masuk bulan Zulhijjah tak serupa. Bila masuk bulan Muharram, bila masuk bulan Rejab tak serupa dah. Dosa pada bulan tu lebih besar daripada bulan lain. Tak, pahala kebaikan maksud diberi ganjaran yang sangat banyak. Dia ada nilai di sisi Allah SWT. Bila lagi ni? Daripada Allah Taala mula jadi langit dan bumi lagi. Tak? Ni 4 bulan Haram ni bukan Nabi kita buat ni. Allah Taala bagi inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah bagi tahu. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Bila ni? Daripada Allah Taala jadikan langit dan bumi. Start jadi langit dan bumi tu zaman Nabi Adam lagi sudah diberitahu bahawa tak 12 bulan ni, dari 12 bulan ni 4 bulan Haram. 4 bulan Haram ni tak boleh. Dia kita kena didik keluarga kita, anak-anak kita. Bulan lain boleh balah. Bulan ni tak boleh kecil lagi ajar dah. Tahu tak bulan gapo ni? Tulis besar di rumah ni. Ni bulan Zulkaidah. Tak boleh balah, tak boleh gapo peraturan, tak boleh. Kita kena bina takzim ni. Ni sebab apa? Ni untuk islah kita. Bulan ni menghormati bulan Haram ni dia cara untuk islah kita. Cuba kita tak boleh balah sama orang. Kita bukan macam orang biasa. Tak. Kita bukan seperti mana orang lain. Kita orang Islam ni, mukmin ni bila masuk bulan Haram ke tak berubah. Orang kata gapo tak balah. Apa tak balah bulan Haram. Tak balah. Tak. Kalau tidak langgar belakang. Ini cara Islam. Betul Allah Taala panggil qayyim. Tak ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas wasy-syahrul haram. Allah nak jadikan Kaabah ni qiyam lin-nas, untuk bagi manusia. Allah untuk bagi. Boleh apa lah untuk bagi manusia juga. Tak, kita tak boleh kan kita nak islah diri kita tak. Kita islah tak lepas Rejab Syaban kan, pas Syaban kita alhamdulillah ada tambah boleh puasa pula. Kalau bulan-bulan lain tak kita tak ada semangat. Tak, tapi bila tahu boleh Haram, tahu kelebih dia kan tak, maka kita jaga diri. Mana orang Islam tak boleh nak balas kan? Orang Islam ni bulan Ramadan tak, kalau tak boleh balas ada hadis Nabi kan tak? Bila puasa kan tak boleh rafas, tak boleh apa. Bila orang nak kata ini shaim, mari Islam mari tambah pula. Bulan Ramadan tak boleh balas dah. Pas bulan Syawal orang Melayu kita tak balas. Orang lain pergi bulan Syawal ni. Kita jadi orang Melayu kita ni bulan Syawal ni kena minta maaf jadi kita. Tak apa, kita terima ni adat baik, terima. Tak. Jadi bulan Syawal kita tak balas dah, makna kita tak ada balas kan. Bulan Ramadan tak boleh balas. Nak tunggu balas bulan Syawal pula. Tak boleh. Lepas tu baru nak balas pula habis bulan Syawal masuk Zulkaidah, bulan Haram pula tak boleh balas pula. Boleh balas mana? Zulkaidah, lepas tu Zulhijjah, lepas tu Muharram. Lepas tu baru boleh balas pula. Boleh balas. Tak baru dia macam biasa. Lepas tu mari Rejab pula. Tak boleh pula. Dia ada. Dia memang perlu, manusia perlu kan benda lagu ni. Seperti mana kita bagi tahu ni, manusia perlu tarbiyah dari sudut orang. Tapi manusia perlu tarbiyah dari sudut zaman. Zaman ni, waktu ni, bulan ni tarbiyah. Dan manusia juga perlu tarbiyah dari sudut tempat juga. Tak. Duduk tempat sendiri tak. Boleh Haram pun langgar juga. Tak terkesan juga. Royak lagu mana tak. Pergi Mekah buat haji. Tak. Bulan Haram di tanah Haram. Kemuncak dah tu. Oh kalau dia tak boleh nak islah juga ke? Tak ada tempat tak. Bulan Haram, tanah Haram, tak ada main benda Haram juga kita ni. Tapi tak tahu ke? Tak tahu ke? Tak ada kebesaran tu ke? Mekah pun duk main telefon, duk tengok telefon juga. Duk main telefon lebih berat lagi. Pada muka duk hotel tu ada. Duk hotel tu. Internet pun ada 10 daya juga. Oh bahaya. Sebab tu kita bahaya, kita duduk tempat yang bahaya. Buat dosa di bulan Haram, di tanah Haram pula. Sepatutnya kena dah. Tak, kita tu kena belajar kalau pergi umrah ke, pergi haji kau tutup telefon tu simpan terus. Tak, duduk masjid ya. Tak, balik-balik tidur kat orang. Banyak tawaf, banyak baca Quran. Banyak tawaf, banyak baca Quran. Jumpa orang, kenal dia, gitu ya. Tak. Sepatutnya gitu. Kita tengok Allah Taala beritahu, orang beriman jangan kamu langgar syiar-syiar Allah SWT. Jangan kamu langgar bulan Haram. Jahiliah ni kan, bila masuk bulan Haram kan, kalau tengok orang bunuh ayah dia kan tak kuasa bulan Haram. Bulan Haram. Tengok orang bunuh ayah kita. Jumpa. Duk cari lama dah. Masa bulan halal ni duk cari tak jumpa, nusuk dah. Tengok bulan Haram pergi Mekah, tengok duk tawaf. Tak kata gapo. Sebab apa? Sebab bulan Haram. Kemuliaan tu jahiliah, orang jahiliah tu. Orang jahiliah. Abu Zar al-Ghifar, kaum Ghifar kan? Kaum perampok kan tak? Nak rampok tu tengok terapung dulu tengok orang pergi nak pergi umrah, nak pergi haji tu, nak bawa binatang korban kan? Ada tanda kan? Sebab tu dia tanda ni wal qalaid walal hadiya walal qalaid.
Dan binatang-binatang korban yang ditanda kan. Jadi perampok zaman jahiliah ni ada etika. Bila tengok binatang-binatang korban ni tak, cek hari bulan apa ni kita? Masuk bulan Harib dah ni. Masuk Zulkaidah dah ni. 1 hari bulan hari ni bah. Tak. Jadi bah dia kata tak boleh. Hari ni tak boleh merampok cuti. Sebab boleh Harib. Etika. Kesan besar dalam masyarakat ni. Tengok masyarakat jahiliah ni. Hak ni kita kena bina ni. Hari ni benda ni kita tak catch kan. Ulama-ulama tak catch kan. Betul orang kita tak ada etika. Orang kita musim rebel tak. Lembu hilang musim rebel. Tak ada etika lah. Sepatut musim rebel kan tak. Oh lembu-lembu tu lembu bebas ni. Tak ada orang curi. Lembu nak rebel belakang ni. Cok belakang kan. Di telinga dia tu lembu rebel. Tak. Curi-curi lembu biasa dia pun tengok kat. Oh tak boleh. Musim rebel ni cuti. Berapa? Bulan Haram ni tak boleh masuk. Kebesaran bulan tu. Tapi tak ada. Sebab tu dia tarbiyah. Dia bagi kesan. Dia masyarakat kadang-kadang dia terkesan dengan bila kita bina benda ni. Bila kita bina. Dan Allah Ta'ala sedia dah benda ni. Benda ni sudah ada dah. Cuma kita tidak ada. Banyak kau. Suami isteri balas. Bila balas masuk bulan Haram. Tak boleh balas bulan ni. Haram. Bulan Haram ni. Jadi slow sikit. Tak. Nak balas pula tu ke bulan halal kan. Dia baik dulu tak ada apa-apa. Boleh anak seorang. Jadi sebab bulan Haram dia mengawal jiwa manusia. Dia mengawal jiwa manusia. Dari sudut bulan ni Allah Taala tahu, Allah Taala buat manusia. Tak tanah haram, bulan haram. Tak tambah-tambah Islam mari tambah pula dengan bulan Ramadan pula. Kita ada bulan Ramadan pula. Bulan Ramadan pula. Memang alat untuk bina manusia. Tak alat untuk manusia. Walal hadiya wal qurban. Begitu juga binatang-binatang korban. Ini pun dah Allah SWT jadikan dah untuk islah manusia. Binatang korban ni apa Allah Taala jadikan islah manusia ni, qayyim ni. Dan untuk kita belajar taslim. Tak lembu, unta, kambing, tak erek dia nak pergi sembelih dia. Tapi suruh diri pada tuan dia. Bawa suruh diri pada tuan dia wi makan ya. Wi makan rupuk, wi makan ala kadar. Tapi oleh kerana tuan dia tahu tuan dia wi makan pada dia. Cara keamanan dia tak, maka suruh diri pada tuan dia. Taslim pada tuan dia. Tu panggil taslim. Dan binatang-binatang al-an'am ni, apa Allah Taala sebut dalam Quran ni? Al-an'am ni. Dia semua para nabi ni nabi itu semua pergi kambing belaka. Pergi al-an'am. Sebab bila terima wahyu kan, bila terima wahyu, bila Allah Taala cerita tentang dia kan tak, para nabi dia orang cerdik yang faham lalu. Secara mana kita kena taslim pada Allah? Secara mana kita kena taslim pada Allah? Setara binatang al-an'am ni taslim pada tuan dia. Bahkan sepatutnya kita lebih lagi. Tak, binatang korban tu ataupun binatang al-an'am ni dia makhluk, tuan dia makhluk. Ni kita makhluk, Allah kita ni khaliq. Dan Allah kita ni ilmu dia meliputi. Sebab tu taslim tak ada. Allah Taala nak gitu daripada kita. Sebab tu kita tak boleh bijaklah. Kita kena taslim seperti pada para malaikat. Kita belajar surah Baqarah. Malaikat sujud lalu. Sujud malaikat pada Nabi Adam tu apa boleh? Sujud ke boleh? Sujud ta'atan lillah. Senang gitu. Tak. Bukan sujud hormat tak ada. Kalau sujud hormat syirik. Kita tak boleh hormat. Mana boleh sujud? Tak boleh. Dalam hadis Nabi bagi tahu ke tak? Satu orang tu tak. Dia apa dia? Dia sujud hormat gitu pada berhala ke tak? Mengaku ke? Tak boleh. Sujud ke apa Nabi ada pada Nabi Adam? Sujud kerana taat pada perintah Allah. Seperti mana kita sujud pada Kaabah ni. Sujud taat perintah Allah ni. Kita sujud pada Kaabah. Kita sujud tu kerana perintah Allah. Kerana perintah Allah ni taslim. Taslim ni Allah Taala nak ni. Sebab tu bau dia tu ke arah semua ke arah kita. Hak ni pun dah Allah SWT cerita tentang al-an'am ni. Ibadah haji Nabi Ibrahim ajar pada kita dibawa binatang korban. Semua Nabi Ibrahim taslim pada Allah, binatang korban taslim pada Allah SWT. Semua ibadat itu semua taslim belaka. Ibadat. Bawa kena pakai ihram, taslim. Orang kata perintah Allah. Bapa kena buka masa tawaf ke tak? Kena buka belah kanan ni tak? Kena buka sebelah ni. Bapa ni perintah Allah. Bapa 7 kali, bapa tak 5 kali, bapa tak 10 kali. Perintah Allah. Bapa kena gisah, perintah Allah. Bapa kena melontar dengan batu, perintah Allah. Bapa kena batu kecil, tak boleh dengan batu kok besar tak? Mbok santai kan? Tak, perintah Allah. Semua perintah Allah. Semua tidak difahami sebenarnya. Semua tu nak ajar ke apa? Taslim pada Allah. Memahami sepatutnya. Tak, kita ni taslim pada Allah, taslim pada Allah. Tu mari keadaan taslim pada orang lain juga. Oh. Dan kita ni tuan kita Allah. Orang mukmin menang kemah dengan didikan, dengan tarbiyah, dengan apa ibadat-ibadat ni. Allahu akbar. Cukup sempurna. Begitu juga syiar Allah Subhanahu Wa Taala, wala jangan kamu ganggu orang yang mana mendapat perlindungan di Baitullah, Baitul Haram.
yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang mana mereka semua tu mari ke Baitullah tu, mari ke tanah haram ni untuk cari kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, cari redha Allah Subhanahu wa taala. Wa idza halaltum fastadu, tapi bila kamu sudah tahlul maka bolehlah kamu berburu. Wala yajrimannakum, kemudian Allah Taala bagi tahu syiar pada umat, janganlah kerana kebencian kamu pada mana-mana kaum menyebabkan kamu tak sibuk halal dia daripada tanah haram, menyebabkan kamu melampau. Bahkan sebenarnya Allah Taala bagi itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-membantulah dalam perkara takwa, dan jangan kamu bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya hukum Allah ni sangat keras. Kalau kamu langgar, hukum dia sangat keras. Kemudian Allah Taala bagi itu detail lagi tentang makanan kita, detail tentang makanan. Masalah Allah Taala bagi tahu, perintah Allah Taala mula sekali suruh makan makanan. Tak ambil berat tentang kita. Dan ini tanda kebesaran Allah dan tanda kelemahan kita. Tak nampak. Diharaikan untuk kamu. Gapo dia diharaikan? Bangkai diharaikan untuk kita. Allah Taala berdetail sasa. Bangkai diharaikan untuk kita. Kecuali Nabi bagi tahu, okey, kecuali bangkai laut. Wadam, darah-darah apa? Darah masfuh, darah yang mengalir. Daging babi. Dan apa yang kait dengan babi? Wa ma uhilla li ghairillahi bih. Dan yang binatang halal tapi disembelih bukan kerana Allah. Lembu, kambing, unta ni tapi disembelih ni bukan kerana Allah Subhanahu taala. Begitu juga wal munkhaniqah. Binatang-binatang yang mati terjeruk. Mapuh, binatang mapuh dengan sebab apa? Sebab terjeruk. Wal mauqudah, yang kena langgar. Yang kena langgar, mauqudah, mapuh kena langgar. Wal mutaraddih, yang jatuh daripada tempat tinggi. Wan natihah, yang kena sedok. Dan juga wama akalasu, dan juga binatang yang mana dimakan oleh binatang buah. Ini sesuai dengan mazhab Imam Malik. Ada binatang yang dimakan oleh binatang buah. Dak lembu, singa, rimau, dak makan lembu, tinggal pohon ataupun makan pohon-pohon tinggal hak lain. Haram, tak boleh makan lembu tu. Apa? Bekas dimakan oleh binatang buah. Bekas tu haram juga. Haram juga. Sebab tu ayat ni wama akalas sabu, apa yang dimakan oleh binatang buah. Ini mazhab ini Imam Malik ni. Tak. Mazhab Malik dalil dia ayat ni. Hadis Nabi kan, naha an akli kulli dzinabin. Naha an akli kulli. Nabi larang makan tak setiap yang bertaring. Naha an akli, Nabi larang makan setiap yang bertaring. Tu terjemah jumhur. Terjemah Imam tu jadi singa jadi haram tu. Rimau jadi haram tu. Hok mana ada taring jadi haram tu. Hadis ni, hadis ke apa? Naha an Nabi, Nabi larang daripada makan setiap yang bertaring. Maka tak boleh makan kita. Ular tak boleh makan ada taring. Tak. Imam Malik kata tak. Hadis tu bukan maksud gitu. Hadis tu maksud dia Nabi larang makan makanan yang dimakan oleh binatang yang bertaring. Tu Imam Malik. Dalil dia ke mana ayat ni? Awama akalas sabu. Tu dalil Imam Malik. Sebab tu mazhab Malik, ular boleh makan. Tak. Singa boleh makan kalau berani. Ya tak. Boleh makan belakang. Boleh makan bertaring, boleh makan belakang. Boleh makan belakang. Tak. Dalil dia ke mana ni? Allah Taala tak sebut. Allah Taala kata haram ni. Ni Allah Taala sebut dah haram. Ni haram. Kalau binatang bertaring tak ada sebut haram. Tu hadis tu dia mesti silap faham dia kata. Tengok Imam Malik dia timur. Sebab masdar kan dalam bahasa Arab dia boleh makna maf'ul, dia boleh makna fa'il. Tak. Jumhur dia terjemah dengan fa'il. Tak. Imam Malik dia terjemah dengan maf'ul. Maf'ul dia apa? Nabi larang makan binatang yang dimakan oleh binatang bertaring. Singa makan lembu. Lembu tu tak boleh makan haramnya. Singa Nabi tak kata gapo dia. Singa Quran tak sebut gapo boleh makan. Ada ni salah kebanyakan gitu. Sebab tu Sya'bi gapo ke? Sya'bi, Zuhri gapo ke? Orang tanya kata boleh makan. Kalau mula dia makan. Tak, Sya'bi bagi tahu kalau keluarga aku boleh makan kata, aku makan kata lama dah. Mungkin tak ada orang makan kata kan. Ha. Sya'bi kan. Sya'bi ni siapa dia? Anak murid sahabat. Anak murid sahabat. Anak murid sahabat. Tak. Ya. Lau akalat ahli ad-dafadi wallahi, dia bagi tahu kalau keluarga aku makan kata, aku yang lama dah makan kata. Okay, kata. Tapi muka tak makan. Tak. Orang tanya timsah boleh makan tak? Boya boleh makan tak? Kamu lalu makan. Tak. Takut kita kena makan boya pula. Tapi orang makan boya, dia tak takut boya dah. Tak. Bila boya tu jadi makan dia tiba-tiba jadi macam ikan dia jadi gitu. Manusia kan. Kita ni sebab takut boya, sebab kita tak makan jadi takut. Orang yang jadi makan ular, makan apa kan tak? Ular dia tengok dia terliur pula. Kita takut. Kalau ular tu jadi makan lama dah. Tak.
Tapi ini dalil dia. Tengok dalil Imam Malik, wama ada apa yang dimakan oleh binatang buah. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala sebut, illa ma zakkaitum, kecuali binatang yang dimakan oleh binatang buah tak mati lagi. Kamu dah sembelih. Illa ma, kecuali kamu dah sembelih. Dah sembelih. Tak kena kekoh ke rima, pohon dia dah. Orang makan dia hidup lagi. Oh, kita pergi tembok dekat dah. Lari, hidup lagi. Kita dah sembelih. Boleh. Wa ma biha 'ala nusuk. Lebih begitu juga sembahyang yang disembahkan untuk berhala tak boleh. Tak, sembahyang dibelah pahala. Dan yang kamu gunakan untuk apa? Untuk tilik nasi. Untuk apa dia panggil tastaqsimu bil azlam ni? Untuk macam khurafat lah. Macam khurafat. Tak. Dzalikum fi, semua itu fisk Allah Taala bagi tahu. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru. Sekarang ni Allah Taala bagi tahu orang kafir sudah putus asa. Tak, untuk memurtadkan kamu daripada agama, untuk kamu meninggalkan agama kamu, sebab sudah kemah sempurna. Ni ayat akhir tu. Oleh kerana itu, wahai fala takhshahum, jangan kamu takut pada mereka, takutlah pada aku. Sekarang al-yawm, hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku sempurnakan nikmat yang aku bagi pada kamu, dan aku redha untuk kamu ni Islam sebagai agama. Tapi ayat tadi, faman turra fi makhmasah, siapa dia berada dalam keadaan darurat, ni darurat ni, fi makhmasah, dalam keadaan dia ni kelaparan, tak boleh nak apa dia, tak boleh nak tahan dah, ghaira mutajan, maka takdir dia halal. Boleh makan tadi, boleh makan bangkai tadi, boleh makan babi, boleh makan darah, boleh minum, semua sembelih, semua tu boleh belaka. Tak, kalau ada darurat tadi. Tapi dengan syarat ghaira mutajanifin lil ism. Tak, ghaira mutajanifin lil ism. Janganlah kita melampau dengan kita mengelak daripada dosa. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Mereka tanya kamu berkenaan apa yang dihalalkan untuk mereka? Semua hak molek-molek, tengok. Semua hak molek-molek. Semua hak molek-molek. Hak bagi manfaat. Hak bagi manfaat. Sebab tu dia umum begini. Umum begini. Tak, dia tengok urus juga. Tak. Orang kita ada ikan buta, kita tak boleh makan. Makan mati kita, tak pandang. Tapi orang pandang, tak boleh makan. Wa ma 'allamtum minal jawarih. Begitu juga apa yang kamu ajar pada binatang-binatang buruan kamu. Tak, yang kamu ajar mereka, apa yang Allah Taala ajar pada kamu ni untuk dia buru. Fakulu mimma amsak, maka makanlah apa yang ditangkap oleh binatang buruan kamu tu dengan kamu sebut nama Allah. Tak, bila lepas dia tu bismillah, burung leh ke, gapo dengan gapo lah tak. Anjing ke, gapo lagi. Orang gapo. Tak. Orang guna ke tak untuk tangkap binatang buruan ke tak. Bila sebut nama Allah, yang kita didik dia, yang kita tarbiyah dia. Tapi dia ada syarat dia dah, dia bukan dengan semudah tu. Tak. Syarat gapo dia? Dia kan ada sifat taat. Tak, lepas dia tu dia pergi tu, dia nampak kancil ke, nampak ayam hutan ke tak. Dia nampak dia tak pergi. Dia ni galak juga. Tapi nampak ke tak pergi. Bapa tu dia tak suruh. Kalau tu dia kata pergi, dia pergi, tu dia kata mari semula. Tak mari semula, pergi juga. Tak boleh. Tak dengar kata. Tak boleh. Dia tu kata pergi, lepas tu mari semula. Tak pergi. Tak boleh. Anjing tu tak lulus lagi. Tak cukup syarat kan. Kalau dia igat tu tak. Sebab dia tak ikhlas. Dia igat tu untuk kepentingan dia juga kan. Tak. Ataupun kalau kita suruh dia gigi tak ada separuh. Tak ada separuh. Tak boleh juga kan. Dia tak ikhlas juga. Dia tak ada ketaatan sepenuhnya. Dia nak taat sepenuhnya. Binatang-binatang buruan ni, kita latih dia sehingga dia taat dia sepenuh. Tak. Dia kena dia gigi tu kerana perintah kita. Tak. Dia tangkap pun kerana perintah kita. Binatang gini kalau kita lepas, kita baca bismillah, dia gigak ada. Mati halal. Mampu halal, aja hutan ke, gapo kan. Baru jadi halal. Baru dia ada syarat dia. Tengok Allah SWT nak suruh bayar kan. Syarat untuk jadi halal binatang buruan ni ke, dia kena ada sifat apa? Sifat taat sempurna, sifat taat dia. Kalau tak ada sifat taat dia dah tak halal. Tak halal. Tengok Allah, ni ayat akhir turun ni berkenaan dengan anjing ni. Tak. Satu peringkat anjing ni jadi Nabi suruh bunuh belaka. Tak, tapi ni akhir Allah Taala letak dalam Quran. Allah letak dalam Quran ni anjing ni di antara binatang buruan yang mana diangkat buruan dia tu halal untuk kita makan. Padahal kena air dia kena mulut dia. Ya, halal. Allah angkat semula. Tapi syarat dia gitu, syarat dia apa? Ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang sempurna untuk jadi halal apa yang tangkap. Bahaya kan? Allah Taala nak ajar kita daripada anjing. Dahlah ajar kita daripada lembu dah. Supaya taslim, tak surah Baqarah. Baqarah dia apa dia ajar pada kita? Taslim pada Allah. Tunduk pada Allah sebagaimana lembu tunduk pada tuan dia. Anjing ni mari ajar kita kepada? Tak.
untuk terima, untuk supaya Allah Ta'ala terima kita ni, kita kena taat sepenuhnya. Seperti mana anjing ni nak jadi halal makanan dia, kena taat sepenuhnya pada tuan dia. Anjing ni kita nak jadi halal makanan buruan dia ni, dia kena taat pada tuan. Pada kita ni sempurna 100%. Tak ada sikit abuk bijak, tak ada kalau tak ikhlas sikit abuk tak boleh. Dia kena ikhlas 100% kerana kita, barulah jadi halal. Dia kena taat pada kita. Tengok Allah Ta'ala ajar. Bah kita nak suruh Allah Ta'ala terima kita, kita beri 20%, 50%, mana boleh. Nak suruh Allah Ta'ala terima 100% juga. 100% juga kena taat pada Allah SWT. Tengok Allah Ta'ala ajar pada kita. Tak. Adakah kita nak suruh 100% tak? Adakah Allah SWT patut malu ke anjing? Mana? Boleh belajar belaka. Dengan anjing boleh belajar tak? Dengan binatang ternak kita boleh belajar tak? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Allah Ta'ala bagi tahu, hari ini aku halalkan untuk kamu semua molek-molek. Begitu juga wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan daripada ahlul kitab halal juga untuk kamu. Lepas ni nak kritik ahlul kitab ni, tengok ni. Bukan kritik, bukan masalah peribadi, tapi tengok Allah Ta'ala akan. Allah Ta'ala sebut sini. Tak, surah ni kan lepas ni kritik ahlul kitab kali lagi. Wahai ahlul kitab, kamu tiada nilai di sisi Allah SWT. Tapi tengok ni, Allah Ta'ala tarik hak sebenar, hak hakikat boleh terima. Ni ahlul kitab tu dah ahlul kitab yang tidak syirik lah kan. Kalau ahlul kitab sekarang bukan Yahudi lah, ni bukan Nasara lah, ni Nasara semua Nabi Isa tu, mana boleh dah, tu syirik dah tu, punah dah tu. Tapi ahlul kitab dia ada lagi sagi bagian tidak syirik, sampai sekarang dia ada lagi. Yahudi sampai sekarang dia ada lagi. Dia tak syirik kan. Tapi dia tak beriman dengan Nabi kita. Tapi Allah dia tak syirik. Dia kritik syirik juga. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu boleh. Makanan mereka ni dihalalkan. Ni sebenarnya cara Allah untuk kita dakwah ni, untuk wujud mereka. Bukan setakat makanan dia halal. Bukan Allah Ta'ala bagi tahu makanan mereka halal untuk kamu, makanan kamu halal untuk mereka. Bahkan wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab, sebagaimana dihalal untuk kamu wanita-wanita Islam ni, tak, begitu juga dihalal untuk kamu perempuan-perempuan, wanita-wanita ahlul kitab. Dihalal untuk kita sebelum kamu. Dengan syarat bila kita nikah dengan bagi mahar pada dia lah. Tapi dengan syarat juga nikah bukan nak ajar digundik nak agak apa. Memang nak isteri sungguh ahlul kitab. Halal. Boleh nikah dengan ahlul kitab yang tidak syirik lah. Yang tidak syirik. Allah tak bagi tahu. Tapi ingat wa may yakfur bil iman. Tengok Allah Taala sudah dengan apa ni? Siapa dia kufur selepas beriman. Sebab apa? Sebab nikah dengan ahlul kitab ni tujuan dia apa? Dia nak dakwah ya ni. Ni nikah ni nak dakwah ya. Tapi ingat Allah Taala kata nikah-nikah nak dakwah kita kena dakwah dia pula. Kita jadi Yahudi pula kan. Dan Allah kata wa may yakfur bil iman. Siapa dia kufur selepas beriman, faqad habita amaluhu, maka gugur segala amalan dia. Dia balik akhir adalah kadar rugi. Tengok Allah Taala buat akhir. Tak, jangan. Tak, kalau tak berani, tak ada kelengkapan, kita nak ikrar dia, nak masuk supaya dia masuk dia, kita pula kena ikrar dia dah jadi kafir pula. Bahaya suasana gitu. Sebab tu Allah Taala peringat lalu. Awal-awal kita tak ada ayat ni, walaupun dihalalkan pada kamu untuk nikah dengan ahlul kitab, tapi ingat tak, siapa dia kerana nikah ni menyebabkan dia tinggal agama, tak, Allah Taala kata siapa dia kufur selepas beriman, maka gugur segala amalan dia. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang rugi. Masuk bab semaya. Tak ni bab zahir, bab makanan kena halal. Tak, bab zahir kena halal. Mana-mana tak. Ha ni bab kepada batin pula kena suci. Wudu, semaya ini untuk suci ke batin. Zahir pun kena suci. Tak, makanan kena halal dan juga amalan pun kena molek. Ini cara Allah SWT tarbiyah kita, tazkiyah kita, dia panggil umur muslihan. Kita sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana akhiran. Radina billahi rabbil alamin. Abi Muhammadin nabiyyi wa rasulih walhamdulillah.